Bismillahirrahmanirrahim. Dan setengah daripada anbiya pada kaum yang rajih Sayyidina Al-Khadir alaihi salam. Ialah Nabi Khidir alaihi salam, setengah daripada para nabi. Tapi Khidir ni ya bukan daripada rasul. Dia daripada nabi saja itu. Semua daripada perkataan yang rajih, maka Sayyidina Khadir ni setengah daripada nabi tapi bukan rasul itu. Tu di atas perkataan rajih, dia daripada nabi yang duk menjagakan air-air dan laut-lautan di kawasan dunia ini, maka dia tu nabi saja bukan rasul. Itulah. Dan Nabi Khidir ni gapo kerja tugas dia? Allah Taala wi tugas dia untuk jagakan air-air, air laut, air sungai semua di atas muka bumi. Maka Allah Taala berikan tugas ni pada Nabi Khidir alaihissalam. Maka Nabi Khidir ni dia pernah jadi tok guru bagi Nabi Musa alaihissalam. Ketika tu Musa duk minta nak mengaji, kerana Musa ni orang zuhir, kecek mudah-mudah ilmu zuhir. Adapun Tok Khidir ni orang ilmu batin. Lepas tu Tok Khidir kata Musa, mu tak boleh ngaji pada aku. Musa duk minta juga nak ngaji pada Nabi Khidir. Tapi kalau mu tak boleh sabar, mu tak boleh sabar, mu tak boleh jadi nak murid kuih Musa. Satu ketika apabila sebut dalam Quran kan, apabila Musa pergi jalan sekali dengan Tok Khidir royak pakah-pakah, maka Tok Khidir jumpa satu budak. Tok Khidir ambil pedang dia, pacung tekak, putus tekak budak sana. Ambil Musa, kerana Khidir. Aku dah royak kerana, sebab tu mu tak boleh jadi nak murid ku. Apabila jalan di antara ni Nabi Musa, lagi pula setara rasul ni Nabi Khidir. Tapi Khidir dia tahu ilmu batin, dia kasyaf. Lagi pula Musa dia tahu zuhir saja. Kami dia jalan dua-dua orang tu, jumpa kanak-kanak selalu seorang umur 7-8 tahun. Khidir pun cabut pedang, maka pacung tekak, piah, putus tekak. Darah yak mengalir, darah yak bersemu. Musa kata, kok mana Khidir budak tak ada berdosa murid catat tekak? Aku dah oyak kan, mu tak boleh jadi nak muridku. Dia pergi satu tempat pula Khidir saat ni jalan dengan Musa, pergi siapa di satu laut yang ada di tepi patah saat ni tu perahu. Duk mari Tok Khidir pergi masuk siapa situ, masuk le perahu. Tok Khidir tebuk perahu, tebuk perahu. Musa pun kerana tebuk perahu ni mo. Aku duk yakna sebab tu aku tak boleh, kerana aku tak boleh kata mung tu tak boleh jadi nak murid aku. Sebab mung saat ni tu gaduh Musa, lagi mung cepat marah. Patut Khidir pun royak, mung tahu dak ya Musa. Aku pacung tekak budak halus-halus saat ni. Aku tahu, kata budak ni Tuhan tahu pada aku, satu hari ia akan jadi hamba Allah Ta'ala yang sangat-sangat deraka kedua ibu bapa. Aku takut ia deraka berdoa ke ibu bapa, aku pacung tekak bila-bila tu dia deraka. Tu yang aku pacung tekak ianya. Lepas tu aku belahkan masalah kapal, aku pergi sampai di satu laut, satu patah, lepas tu aku tebuk perang, tahu tak? Aku tebuk di kerana ada satu raja yang zalim, pemila mendaya datang di kawasan kampung maka dia rapah habis perahu-perahu dia. Sebab tu aku tebuk siap-siap kapal ni, perahu ni, maka raja ni dia tak ambil ke perahu ni penuh dah. Lagi pula belah dah, lagi pula dia panggil ke perahu saat ni tu dia berlubai dah. Maka raja tak ambil lah. Sebab tu aku tebuk lubai perahu ni, aku nak pelera bagi tuai bagi perahu ni supaya tak dirapahkan oleh raja yang zalim. Tu Khidir. Dan tiada daripada mereka itu daripada rasul-rasul, bukan daripada rasul. Luqman, yakni Luqmanul Hakim, satu orang yang sangat-sangat bijak. Dia bukan nabi, bukan rasul, tapi orang yang bijak sakno. Itu Luqmanul Hakim hak Tuhan sebut dalam Quran, dia ni satu orang yang amat-amat bijak, dan orang yang amat-amat bijak sakno. Maka Allah Subhanahu Wa Taala saat ni tu kata dalam Quran duk cerita tentang kisah bagi Luqmanul Hakim, tanya ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ni ada cerita bagi Luqmanul Hakim. Dia bukan nabi, dia bukan rasul, tapi Allah Subhanahu Wa Taala wi kebijaksanaan ke dia, bijaksana pada dia, maka dia kata pada anak dia. Tu ada cerita tentang kisah bagi Luqmanul Hakim tanya. Dia kata bagi anaknya, ya bunayya, hi anakku, la tusyrik billah, jangan kamu syiriklah dengan Allah. Inna syirka, sesungguh syirik dengan Allah ni, la zulmun azim, ialah kezaliman yang amat-amat nyata. Tu orang panggil Luqmanul Hakim pun bukan daripada rasul dan nabi. Dan Zulqarnain ni raja pada masa Anis, yakni cucu bagi Nabi Nuh alaihi salam. Zulqarnain raja yang zalim, raja yang adil. Kamar dia raja hak milik dunia ni, semua milik setir dunia ni.
Islam 2 orang dan kafir 2 orang. Hak boleh milik dunia sutih. Lepas tu boleh kecek dengan burung, boleh kecek dengan menatang, boleh kecek dengan subur-subi binatang. Hak pesing kita tak boleh kecek. Dengan burung pun raja ni boleh kecek. Dengan lembu pun dia boleh kecek. Dengan sumuk dia boleh kecek. Semua daripada cerik apa dia boleh kecek. Raja hak Islam, hak retah sutih dunia. Makna tala dunia sutih ni duduk di dalam retah dia, di dalam milik dia. Yang pertama Nabi Sulaiman AS, yakni anak kepada Nabi Daud AS. Nabi Sulaiman ni pun boleh retah sutih dunia. Boleh kecek dengan burung, boleh arahkan angin, boleh arahkan jin, boleh arahkan syaitan. Tak kan? Dan pula setengah daripada raja Islam, Muslim, orang panggil retah dunia juga. Sutih dunia. Ialah Zulqarnain. Raja Zulqarnain. Raja Zulqarnain inilah surat ya tentera ya saat ni tu ambil besi, nak tepar besi, nak pagarkan laut. Laut di antara Ya'juj wa Ma'juj. Kita tengok dalam Quran surah Najm 15, hak Zulqarnain itu teparkan besi, tepar besi di tengah laut supaya Zulqarnain tahu dah anak cucu bagi Anis satu hari nak jadi Ya'juj wa Ma'juj akan nak mengancamkan orang lain kota. Maka ia pagarkan di laut tu dengan besi-besi dengan timah-timah. Kenapa? Lah ni Ya'juj wa Ma'juj nak masuk tak boleh ni. Lepas tu nak masuk dalam dunia ni pun tak boleh. Dia duduk di satu bukit. Lah ni duduk korekkan bukit. Berkat-kat subuh nak temu. Maka Raja Zulqarnain inilah orang yang teparkan masalah besi, teparkan pagar, sekatkan laut, tak si Ya'juj wa Ma'juj main ganggukan manusia. Ni Zulqarnain, masa Zulqarnain je sebab Anis tu dia besar, cucu bagi Nabi Nuh kita biasa cerita dah. Maka Anis tu main royak ke Raja Zulqarnain, ya tu aku hei raja, aku rasa nak bining. Maka aku nak bining, pahatina nak besar apa ya tak ada. Masa tu orang besar cakap dah senah 90 mik. Tapi yang lebih pada 90 mik. Besar ada orang lagi. Masa rajinah Nabi ada, Nabi Nuh tu orang panggil tinggi 90 star dah. Besar 14 star. Tapi Anis ni besar lagi. Dekat-dekat beratus star. Lepas tu nak cari tina mana wiyah di bininya. Royak ke Raja Zulqarnain, aku nak bining. Kalau mu tak wiku bining, mu tak cari bining aku nak kecing leh kotor mu jadi boh. Aku nak kecing jadi boh. Besar. Ayo kecing kali tu buat sepuak air tu. Air bukai aku nak kecing wibah. Sebab tu Raja Zulqarnain saat ni tu pisah besi pagar di laut. Lepas tu negeri ni duduk mana? Tu nak kita tengok kisah. Sebab tu panggil di satu bukit ni, orang manusia nak pergi tak boleh. Ada satu bukit di kawasan negara Arab tu. Kapal lalu hilang, kapal sayap lalu hilang, kapal tu bes apa situ hilang. Bukit tu Tuhan tak pernah pergi. Ada satu bukit nampak rupa duk atas muka bumi. Tapi bukit tu nampak bila kapal pergi sampai situ hilang rat, tak tahu mana. Ini Allah Subhanahu Wa Taala tak izin ke manusia pergi kepada bukit tu. Kerana bukit situ orang panggil tempat Allah Taala likungkan bukit tu, maka duk penjarakan fok-fok Ya'juj wa Ma'juj akhir zaman yang akan tubik. Supaya semua ni mau kita tengok di dalam kena kharitah ataupun penti dunia. Dia tulis Samlian Bermuda orang panggil 3 persegi Bermuda. Duduk di kawasan Amerika Selatan ataupun Amerika Thai. Situ ada 5 kilo kata panggil 3 persegi Bermuda. Situ kata lagi kapal pergi situ hilang, Canabuk pergi situ hilang, Facebook apa kata panggil? Kata panggil kapal kapal besar, kapal halus, kapal muat barang lalu kok hilang habis. Sepik bot tak sepik bot hilang. Lepas tu ada satu orang tu tumpah dengan bukit ni. Tak boleh orang pergi. Orang pergi hilang, kapal pergi hilang. Di situ hilangnya. Supaya 3 persegi Bermuda, kalau orang pergi situ hilang, kapal besar mana pun hilang. Maka satu hari waliullah pergi jumpa di situ. Pergi kecek di situ. Di 3 persegi Bermuda, pergi siapa di 3 persegi Bermuda, kecek dengan tua jin. Pala jin. Abul jin. Orang wali tanya tahih, aku nak tanya mu sikit. Sebab apa kapal-kapal laut bila lalu kok ni hilang? Kapal besar, kapal halus tak ikut sepi bot, tak sepi bot lalu ni hilang. Dia nak oyak, dia kata, bunyi kata di sini aleku ni 5 kilo ni 3 persegi Bermuda ni orang panggil alam aku, alam jin. Mu tak boleh duk marilah sini. Mu tak boleh mari duduk sini tempat ku. Sebab tu sungguh ternampak rupa atas dunia sejuk sangat-sangat, tapi buat kamu manusia tak boleh nak mari duduk sini. Supaya tempat satu bukit tu. Raja Zulqarnain saat ni tu buat pagar, buatkan timur saat ni sekatkan akan laut supaya tok siwi Ya'juj wa Ma'juj mari ganggukan manusia. 2 orang, raja Muslim, raja Islam mukmin,
Retah seti dunia. Yang pertama Sulaiman, yang kedua Zulkarnain. Raja kafir, dua orang retah dunia juga ni. Debel sama debel. Hak Islam pun retah seti dunia. Sulaiman dengan Zulkarnain. Dan pula kerajaan hak kafir. Retah ke dunia ni, seti dunia. Yang pertama Fir'aun, yang keduanya Namrud. Dua orang ni. Kafir dua, Islam dua. Ingat mulai tu dua orang ni. Orang panggil retah dunia ulakon ni, seti dunia ni. Daripada kerajaan Islam, daripada Muslim dan mukmin, raja Muslim, raja yang adil, dua orang retah dunia, Sulaiman dengan Zulkarnain. Kalau hak kafir ialah Namrud dengan siapa? Fir'aun. Tanam molek tu, tanam molek. Tu dia dah kamar dia kata, iaitu Zulkarnain ni, tanam molek. Satu raja yang soleh, yang baik. Satu raja yang baik. Satu raja yang soleh, orang baik. Baiknya hatinya, punya hati baik. Hati saat ni tu orang panggil soleh. Hati dia tu baik, tak ganggu, tak zalim kepada rakyat. Kemudian ni, Raja Zulkarnain ni, hal keadaan Zulkarnain ni, daripada bangsa Himyar. Baca malah, Himyar. Dia daripada bangsa Himyar. Nah, bahasa Himyar ni, ada satu ketika Himyar ni satu bahasa pada gulungi. Nah, orang-orang Arabnya dikatakan Himyar. Dan bukannya ya kawasan Mesir dalam Mesir ni, dan bukannya Zulkarnain ni. Ia Zulkarnain Iskandar Ar-Rumi. Dia bukan raja Rom. Nama kita duk tukar dengan raja Rom, dia duk kawasan negeri Arab. Maka raja Zulkarnain dia sekatkan bukit, tepukan laut supaya tak si Ya'juj wa Ma'juj nak mari makan manusia. Sikit dia tu baik gak, fak ni tu baik gak. Ji Ma'juj pun nak mari dah kan. Ada lagu tu kan. Nak mari makan manusia. Satu hari ya tu baik. Akhir zaman apabila dunia kocok, langit kocok, utuh langit, utuh bintang, jatuh bintang, malaikatnya terlupa. Gaduh doa duk cara hari kiamat, susah doa, harap doa, tak ada nak pergi sapuhkan menah bukit yang ditebuk oleh Ya'juj wa Ma'juj. Hakika itulah Ya'juj wa Ma'juj tu baik mari kerana malaikat terlupa nak pergi sapuh kerana hari kiamat. Dah habis kat tu. Dan setengah daripada mereka itu, setengah daripada mana? Setengah daripada nabi-nabi. Dah. Ada pun di atas setengah daripada nabi itu, setengah tu daripada Nabi Khidir. Dan setengah daripada mereka itu, hak bukan pada nabi ialah Zulkarnain dan Luqmanul Hakim. Dah, itu bukan daripada nabi. Dan setengah daripada mereka itu daripada rasul-rasul ni. Siapa dia? Khalid ibn Sinan. Baca molek. Khalid ibn Sinan ni kata setengah daripada nabi-nabi. Dia tu daripada para nabi dan rasul, kata setengahnya. Daripada nabi ialah kena kepada Khalid ibn Sinan. Dia ni Khalid, hal keadaan Khalid ni daripada zurriyah Nabi Ismail alaihi salam. Dia daripada anak cucu bagi Nabi Ismail alaihi salam. Dia ni anak cucu bagi Nabi Ismail. Lagi pula dia ni daripada Nabi Isa. Nah, dia tu daripada guna anak cucu bagi Nabi Ismail. Maka dia tu timbul selepas daripada Nabi Isa AS. Dia tu anak cucu Nabi Ismail nah. Supaya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam anak cucu bagi Nabi Ismail, sebelah baliknya isteri bagi Ibrahim ialah Hajar. Nah, maka Khalid ibn Sinan ni anak cucu bagi Nabi Ismail. Maka timur dia apa itu? Daripada Nabi Isa. Nah, makna yakni timur dia tu selepas pada Nabi Isa. Itu daripada Nabi Isa, yakni lahirnya Khalid bin Ibn Sinan selepas daripada Nabi Isa 300 tahun. Itu nama tak faham tu. Dia tu daripada zuriat Nabi Ismail, daripada anak cucu Nabi Ismail, daripada Nabi Isa takdir molek. Yakni timur dan lahir Zuhair Khalid ibn Sinan ini selepas daripada Nabi Isa 300 tahun lebih kurang. Itu adalah ia Khalid ibn Sinan ni semasa dengan Kisra. Kisra ni siapa dia? Kisra ni raja Rom ke raja Faris? Kisra raja siapa weh? Raja Faris. Adapun raja Rom Iskandar ataupun Herakl tu raja Rom. Kisra ni orang panggil raja bagi Farisi. Dia timur mari jadi nabi dan anak cucu bagi Nabi Ismail selepas daripada Nabi Isa ialah 300 tahun. Ia semasa dengan Kisra atau Syarwan ataupun sekali dengan Syarwan, tak molek.
Dan ia Khalid ibn Sina ni. Dan ia Khalid ibn Sina ni. Kemudian daripada Nabi Isa dengan 300 tahun menyeru ia Khalid ibn Sina duk menyeru, duk mendakwah manusia juga. Menyeru ia Khalid ibn Sina kan manusia, duk mengajak manusia kepada agama Nabi Isa. Nah, tengok. Kalau kita kira Musa tu kita tengah Nabi kita lama nah. Musa ni tak ingat, saya ingat Nabi Isa nah. Nabi Musa ni dengan kita kata dengan Nabi Musa. Musa patut Isa. Isa. Patut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam timur. Nabi kita dengan Nabi Isa tak silap ingat 1700 tahun. 700 tahun. Ni apa? Dengan Isa dengan Nabi kita 900 tahun. Nabi kita, Nabi Isa dibangkit, dilahirkan akan dia. Lepas tu mai timur Nabi kita. Di celah ni ada timur satu Nabi pula. Nabi Khalid ibn Sina. Perak ni. Nabi Musa AS perceraian dengan Nabi Muhammad. Nak sapa Isa kepada Muhammad ni kena pagar. Masanya dibangkitkan Nabi Musa 1700-1900 tahun. Nah, bangkitkan Musa jadi Nabi dan jadi Rasul. Bunuhkan apa? Fir'aun. Berlawan dengan Fir'aun. Perang dengan Fir'aun. Sampai Fir'aun tu mati dalam laut. Ditelangkan oleh laut. Nah, maka dilemah di dalam laut. 1800, 1900 ataupun 1700. Mari kepada Nabi Isa. Anda kita kata dengan Nabi kita tu 900 tahun. Lepas tu duduk celah ni Khalid ibn Sina ni. Selepas daripada wafat nah. Mati nak diakadkan Nabi Isa naik kepada langit tu. Masa 300 tahun. 300 tahun Allah Ta'ala bangkitkan Nabi Isa naik ke langit. Maka ditimbul satu Nabi celah-celah tu daripada zuriat dan kumpulan dan adik-beradik, anak-beranak bagi Nabi Ismail. Timbul pula Khalid ibn Sina kata ulamanya. Belum daripada bangkit Nabi kita SAW. Maka Khalid ibn Sina duk dakwah agama apa? Yakni dakwahlah ia akan agama bagi Nabi Isa AS. Dan setengah daripada mereka itu, setengah daripada Rasul Hanzalah ibn Safwan adalah ia Hanzalah kemudian daripada Khalid 100 tahun. Tengok. Dan membunuh akan dia akan Hanzalah ni oleh kaumnya. Nah, kaum bagi siapa dia? Kaum bagi Hanzalah. Habis kat tu. Dan wajib i'tikad bahawasa nubuwah. Apa nubuah? Baca molek. Nubuah. Apa nubuah? Yakni kenabian. Wahai dah. Dan wajib i'tikad. Yakni wajib berpegang oleh tiap-tiap mukallaf. Tak molek dengan negara. Bahawasa nubuah. Apa nubuah? Yakni jadi nabi. Ataupun kenabian. Jadi. Jadi nabi ataupun kenabian. Negara dia. Artinya. Arti nubuah. Yakni kenabian ataupun jadi nabi ni. Jadi nabi itu atau nubuat nak jadi nabi ataupun ke nabi deh. Itu tiada dapat bagi seseorang, tak dapat bagi seseorang dengan usaha. Makna kata nak jadi nabi bukan dengan usaha Kalau tak boleh usaha. Nabi nak usaha tak boleh. Hak ni pilihan Allah. Kalau ia ibadat sangat tengok ia katanya. Dan jika dengan melampaui, telajak melampaui, membanyak kebajikan, membanyakkan kebajikan dan ibadat sekalipun. Apa makna sekalipun? Yakni tak boleh jadi nabi juga. Demo ni ibadat 3 hari 3 malam tak tidur, ataupun 2 hari 2 malam tak tidur, ataupun waktu malam tak tidur, sehari ya tidur, sehari puasa sampai esok. Puasa sehari sepanjang masa sepanjangnya. Deh. Malam buat ibadat pada Allah tak tidur. Sehari berpuasa dengan Allah Ta'ala. Walaupun yang ibadat setara tu baca Quran sampai 3 kali sehari habis. Kita tak. Ataupun sekali sehari habis Quran. Sekali sehari habis Quran 30 juz. Walaupun yang usaha kebajikan sebanyak-banyak sekali pun. Tak boleh jadi Nabi. Kerana orang nak jadi Nabi ni bukan usaha seorang. Ini pilihan Allah. Bukan kebolehan seorang. Mana kebolehan, mana kita nak boleh. Kita nak gana. Sebab martabat wali. Dia nak wali boleh. Tapi syarat kena jalan atas dunia 4 perkara. Kena makan sikit. Tidur sikit. Ibadat banyak. Jalan atas bumi yang keselipar. Ni orang panggil martabat awliya illah ataupun waliullah boleh usaha. Hak ni makna kita boleh pilih. Kita boleh usaha. Kita boleh cari. Kita boleh pisah. Kita boleh penat. Dengan dia tu hawi martabat waliullah.
Tapi masalah ibad gawa kita tahu nubuah ke nabi jadi nabi ni walaupun seorang ni tidur tak tidur, makan tak makan, baca Quran sokmo, zikir sokmo, tak ada berhenti-berhenti, tak boleh jadi nabi kalau Tuhan tak pilih. Wali boleh, wali syarat fuya nak jadi wali lah ni boleh. Nak pergi Mekah selip mata tapi syaratnya makan kurang, tidur kurang, wa amal ibadat wi banyak, jalan tamu kawan ni jangan pakai selipar. Rawat tengok ring, jom. Ni boleh. Cak lipa lo dah. Cak lipa jangan jalan pokok tocak tu kan. Cak lipa jalan atas bombing. Dia mengatakan nak mulai tak akan lipa ni. Kau wasa nak murtabak wali. Nak murtabak wali jangan kan lipa. Jalan atas batas pasal panah cancang pun jangan kan lipa. Apa tu nasi kurang, makan bergetih. Nasi 3 hari sekali makan, lepas tu makan bergetih 7 hari. Zikir bersiapa? Zikir tu siapa nak 10,000 nak kota. Orang nak murtabak wali ni kena zikir nak kurang-kurangnya 11,000 12,000 sehari. Tu Allah la ilaha illallah. 12,000 sehari. Makan tu bergetih 7 hari, nasi 3 hari sekali temu. Puasa balik ke senang komis. Malam tak tidur mana ibadat pada Allah, jalan atas bumi. Waktu ni jalan tak akan sipar. Enggak tak? Kalau nak jadi wali, tapi Nabi kalau usaha secara mana pun tak boleh jadi weh. Tu dia panggil benda yang tak boleh kita nak usaha sekali pun walaupun banyak. Bahkan ia nubuah jadi Nabi ni semata-mata kurniaan Allah. Apa makna kurniaan Allah? Yakni semata-mata perkara yang diberikan oleh Allah. Benda yang diberi oleh Allah, kurnia oleh Allah. Orang panggil fadlun min fadlillah, haza min fadlillah. Ini daripada limpah kurnia Allah. Kurnia bagi mereka yang dikanaki-nya kanaki Allah. Bagi mereka yang Allah Taala kanak tahu Tuhan kanak siapa, Tuhan nak wis siapa tahu kok orang tu. Tengok. Kami ni bahas tengah daripada nabi-nabi dan bukan daripada nabi-nabi. Perhati. Maklumat banyak dah sini ni. Kalau dia mau dengar molek, dia boleh buat wakar, lepas tu boleh buat ngajar orang, boleh hoyak orang. Di atas perkataan yang rajah daripada ulama iaitu Sayyidina Nabi Al-Khadir alaihi salam. Nabi Khadir ni kita tahu dah. Kalau kita pergi Mekah, tapi lah ni Babus Salam kaji MK katuk dah. Learning tak ada dah. Babus Salam tak ada. Ya atas tangga tu dulu situ pintu Babus Salam. Golik ke orang tani kita dulu. Ya duduk kawasan Syabah Ali, duduk kawasannya Rumah Atlak, kawasan Jabal Sodai, kawasan Sugaili, duduk kotu ya fok jauh-jauh dulu. Maka golik ke orang kita dulu pergi ke Mekah masuk Babus Salam, tak masuk bab lain. Tapi lah ni hawa rumah tu punggah habis, sodak habis, lah ni duduk rata. Duduk kawasan nah. Mispalah pun ada, Sugaili pun ada, tak ada dah rumah, tak ada dah lah ni. Rumah di kawasan Nakasah pun punggah bicing dah. Punggah habis dah, tak ada dah kawasan Nakasah. Golik ke dulu orang masuk kepada Babus Salam. Lepas tu orang tua kita pergi katanya, kalau kita masuk hari Jumaat, lepas tu nak duduk, tunggu di pintu Babus Salam. Sudah mai Jumaat, pergi hak tu baik dulu. Dia mau kata hak tu mungkin jabat salam hak tu. Hak tu kena Tok Khadir dah tu. Datuk Khadir tu baik di Babus Salam, kata setengahnya. Kami ni mangkau tugas ia Khadir pada alam ini menjaga lautan. Menjaga laut-lautan sebab tu kalau orang kapal pecah dalam laut, golik ke anak ada lah orang tua seorang Allah tangi kadang-kadang pergi tangi yang ni akak ni orang nak selamat, orang tu nak taruh umur lagi, golik ke mari satu rupa orang tua mai pergi tangi dia heret dia naik kata setengah tu golik ke ada tu buat tanya puak-puak besar belaga kapal pecah kapal di tengah laut tak kadang-kadang aku ni dah mati dah tapi ada satu orang tu mari heret tangi ku kita tak pula masalah. Dia duk jaga kawasan laut teh dan tali-tali air yang ada di muka bumi ini. Tali air semua, tali air sungai, tali air carok, tali apa, dialah duk cara masalah ni. Dah mana? Seperti Nabi Ilyas tugasnya untuk jaga pokok-pokok kayu. Nabi Ilyas tugasnya dah jaga pokok-pokok kayu di bumi ini dan di bukit-bukit ini. Sebab itu kalau nak ambil akar kayu, nak beri jadi ubat, syarat kena wisaleh. Nak ambil akar kayu tu tak akan menyuk. Nak buat ubat sakit perut akan menyuk. Kenapa? Akar pedu bombing. Daun bismillah. Ni kita nak belajar. Lu fuah nak tahu tu. Kita tahu untuk kita, untuk anak-anak Misal anak misal dia supaya anak kita sakit perut malas. Sakit perut malas, kita nak buat apa? Maka kita pergi ambil akar betik. Tak apa. Ambil akar betik saat itu kita ambil sikit akar betik, kita wisal Assalamualaikum ya Nabi Ilyas. Aku nak ambil akar betik ni, aku nak buat ubat sakit perut anak aku. Syarat nak jadi ubat akar kayu di atas muka bumi ni semua
kena wisale kepada Nabi Ilyas. Kerana orang duk cara akar kayu, pokok kayu di bombing, di bukit, semua Nabi Ilyas alaihissalam. Misalnya kita nak ambil wahnya, nak ambil 3 teweh ataupun 7 tin nak buat ubat panah, duk panah dalam. Assalamualaikum ya Nabi Ilyas, aku nak ambil nyo muda ni 7 teh, nak buat ubat panah dalam diriku. Ambil Lepas tu baca Fatihah, bacalah selawat syifa, baca Fatihah Al-Fatihah, auzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu Al-Fatihah, baca Fatihah sudah, baca selawat syifa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Siuk dia anyo. Pawi anak kita demi panah tu makan. InsyaAllah biiznillah mujarabnya Allah Ta'ala wismuh panah tu bik wak. Tu mana kata syarat kena wisaleh. Ingat molek fok kita tak ada nak jadi tok bomo. Tapi masalah dia apabila berlaku di atas kita, anak kita, matang kita nak jemput capang ke mana. Malam-malam anak kita panah. Panah siapa panah nak duduk tak boleh. Mana wak lah no. Nak pergi bomo malam-malam. Mutu tak ada kereta payah malam-malam. Nak wak lah no. Gimik awahnya boleh 3 teh. Gibanah wisaleh pada Nabi Ilyas mi pacung-pacung atas. Wisaleh lepas tu baca Fatihah, lepas tu baca selawat. Siap anak kita makan dulu. Dah. Nabi Ilyas ni, aku nak ambilkan buah anjur ini untuk jadi penawar bagi anakku. Dan pula setengah daripada Nabi dan pula dia tu bukan dah Nabi. Dia tu Nabi, lagi pula dikatakan Nabi. Bukan Rasul. Nabi. Ialah Nabi lagi, ia daripada zuriat dan anak cucu bagi Nabi Ismail. Ialah Khalid ibn Sinan. Dia di Nabi sebelum pada Nabi kita lebih kurang 3-400 tahun. Kerana mati Nabi Isa AS 300 tahun, Nabi Isa diakadkan naik ke langit, maka timbul satu Nabi daripada anak cucu Nabi Ismail. Ialah anak cucu Nabi Ismail. Sekali dengan anak cucu Nabi Ismail itu Nabi kita. Maka setengah daripada anak cucu Nabi Ismail selepas Nabi Isa diakad naik ke langit 300 tahun. Dan lahir ia dan zuhir ia selepas daripada Nabi Isa AS, waktunya lebih kurang 300 tahun. Selepas daripada bangkit Isa AS naik ke langit. Lepas pada Isa, Allah Ta'ala naik ke langit. Pucanya orang Yahudi dan pula orang Kristian nak bunuhkan Isa. Gi satu bot ataupun kanisah. Maka gi 3 orang. Gi nak bunuh Nabi Isa. 3 orang. Sebab tu main kangking tak? Nak bunuh dah. Tengok main kangking dah. Orang panggil lah dengan orang main kangking dah. Ya apa orang panggil? Ya salib. Dia nak pergi bunuhkan Nabi Isa. Karena dia malaikat tu tahu dah fok ni 3 orang nak pergi bunuh Nabi Isa. Maka malaikat Jibril mari bukakan bata di kanisah itu. Ambil Isa naik ke langit. Tapi dalam 3 orang tu Allah Ta'ala suruh malaikat tu pupuk 3 orang tu jadi Nabi Isa seorang. Karena dia bunuh seorang daripada saya. Rupa Nabi Isa. Dia bunuh. Lepas itu kira mari. Mana sayangku seorang lagi? Aku mari 3. Lepas kena tinggal 2. Lepas seorang lagi. Kena ke saya dah. Tapi dia kata dia bunuh Nabi Isa. Tapi Nabi Isa Allah Ta'ala akad nak ke langit dah. Tapi saya 3 orang tu jadi rupa Nabi Isa seorang. Dibunuhkan sama dia. Dah dibunuhkan akan dia. Kerana dia lagi pula setengah daripada Nabi. Iaitu Hanzalah bin Safwan. Berlaku dia selepas daripada Khalid. 100 tahun. Lepas pada Khalid saat itu 100 tahun. Mana Nabi Isa akad naik dah 400 tahun. Maka timbul pula Hanzalah. Nabi tu tak timbul lagi ni. Celah-celah ni juga Ashabul Kahfi ni. Celah 300 tahun, 400 tahun raja zolim timbul celah-celah ni. Sebab tu Ashabul Kahfi lari masuk lagi gua kerana raja-raja yang zolim. Timbul celah ni. Dah timbulkan Nabi, satu Nabi nama Khalid ibn Sinan daripada anak cucu Nabi Ismail. Dan timbul pula satu Nabi 100 tahun lepas pada tu ialah Hanzalah ibn Safwan. Lepas tu lah 300 tahun mari duduk tu baru timbul Nabi SAW. Kerana Nabi kita dengan Nabi Isa lebih kurangnya 900-700 tahun. Orang panggil perjalanan kau jarak perceraiannya. Adapun Nabi Musa ialah 100-800 dan 1800 1700 tahun. Orang panggil celah-celah tu Nabi banyak kata. Celah Nabi Musa, Nabi apa? Nabi Isa. Nabi Isa dengan Nabi Nabi Isa dengan Nabi Musa tu kat beribu tahun. Pas celah-celah tu pula ada Nabi Khalid ibn Sinan, ada Hamzah, baru nak timbul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama yang kita kata bukan Nabi ialah Luqmanul Hakim. Luqman iaitu Nabi tak? Bukan Nabi dan Rasul, tetapi seorang yang sangat bijaksana. Maka Tuhan ada cerita dalam Quran. Faqala ta'ala fi hikayati. Maka kata Allah Ta'ala dalam hikayat nak cerita Luqmanul Hakim. Kata nak Luqman ia ada pesan ke anak dia. Tuhan cerita dalam Quran. Anak kata dia ni orang bijak. Orang yang bijaksana dia kata ke anak dia nak dia pesan. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Hei anakku, ni perkataan siapa? Kata Luqmanul Hakim yang bercerita, yang berkata pada anaknya. Kata anak, ya bunayya, hei anakku,
La tusyrik billah. Jangan kamu syirik dengan Allah. Musmaya kerana Allah atik, kerana manusia atik. Wa amal kerana Allah, kerana demo atik. Nak orang puji atik, nak orang puja. Jangan. Inna syirka, kerana bahasa syirik dengan Allah ni. La zulmun azim. Ialah dikata zalim yang amat nyata, yang amat besar. Kata Luqmanul Hakim, bukan Nabi, bukan Rasul. Dan bukan Nabi juga, Raja Zulqarnain. Iaitu raja yang soleh, lagi pula raja yang adil. Maka membinakan pagar di antara laut-lautan dengan timuh dan besi. Kerana tak mau ia, Ya'juj wa Ma'juj masuk kaca dan mengganggu di dalam negerinya. Pas anak cucu Ya'juj wa Ma'juj, anak dia. Yang ni anak Anis. Anis tu siapa ya? Anak cucu bagi Nabi Nuh alaihi salam. Maka rupa anak cucu bagi Anis ialah pergi jadi rupa sapelat. Sama ada sapelat ni anak dia, anak Anis. Anis ni anak dia. Cucu bagi Nabi Nuh alaihi salam. Hak tepa kapal Nabi Nuh di atas bukit ialah Anis. Anis tu anak gawa, cucu bagi Nabi Nuh. Anak kepada Sam. Maka tu baik Ya'juj wa Ma'juj daripada zuriat bagi Anis. Sebab tu Raja Zulqarnain pukulkan, pagarkan dengan timuhkan laut-laut bukit supaya tak siwi Ya'juj wa Ma'juj ganggu di dalam negerinya. Kemudian raja ni Haji Molek, raja-raja merentah seluruh dunia. Dua daripada Islam, dua daripada kafir. Dua pada Islam ialah Nabiullah Sulaiman. Nabi Sulaiman anak bagi apa? Nabi Daud alaihissalam. Sulaiman boleh kecek dengan burung, boleh kecek dengan sumuk dah. Tengok satu hari cerita kan. Sulaiman royak lah. Sulaiman royak. Sulaiman nak jalan dengan tentera. Patut tua sumuk raja semua. Hei, puak-puak kita, ya enamlah kita pakat masuk lalu lubang. Kerana tagi tentera bagi Sulaiman saat itu. Nak lalu kau ni. Puak sumuk pun pakat masuk lalu lubang. Sulaiman apabila siapa di lubang tu. Sulaiman dahikan. Mutabassiman. Suka Sulaiman lagi pula senyum. Kerana apa? Kerajaan sumuk royak. Puak yang masuk lalu lubang. Kerana ni kerajaan Sulaiman nak lalu kau ni. Sulaiman reti, Sulaiman faham daripada tuturan bagi sumuk. Mutadahikan lagi pula mutabassiman. Dahikan wa mutabassiman. Lagi pula Raja Zulqarnain. Patu raja yang kafir, mengetah seluruh dunia. Namrud. Namrud ni ada reda, boleh terbang nak ke langit, nak perang dengan Tuhan. Ialah masa Nabi Ibrahim AS. Fir'aun masa anak. Fir'aun masa Musa AS. Retah seluruh dunia. Tapi tempat kota mana? Ialah di Mesir. Nah, sekadar tu kamar kata wallahu alam. Nah, banyak tu. Alhamdulillah. Tu maklumat sikit banyak tu. Tengok ni pula dah tak kitab tu. Kita baca ni sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka ni sikit dah. Taklah tu dah. Dan setengah daripada yang dikhabarkan, yakni diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita iktikad dan kita berpegang bahawa ada mizan. Apa makna mizan? Syarahnya naraca. Baca je naraca, baca molek. Wajib kita iktikad setengah daripada iman, setengah daripada akidah, setengah daripada pegangan kita orang Islam, orang mukmin. Apa dia? Yakni wajib kita pegang katanya apa? Mizan. Bahasa Arab mizanun. Gapo bahasa Jawi? Naraca. Yakni tepat waktu gapo? Tepat untuk timai amalan. Mizan tu ismul alah tu. Mizan namanya ismul alah. Apa? Yakni alat untuk buat pertimbangan amalan bagi hamba-hamba Allah kita. Mizan daripada ismul alah. Apa ismul alah? Yakni alat untuk buat pertimbangan amalan. Tengok ya ta, naraca. Apa naraca? Yakni alat untuk buat pertimbangan segala amalan. Nak timai segala amalan hamba-hamba. Amalan manusia ni, maka naraca ni lah, mizan ni lah. Mizan dah kita tak ada mizan, yakni alat untuk buat timaikan amalan. Adalah apabila selesai daripada diperiksa akan segala amalan manusia, ditimbangkan dia akan amalan manusia supaya terbuka dan nyata. Nyata tu atas tafsir pada terbuka tu. Kama dia malaikat kupu-kupu gini weh. Amalan bajik ke tolek kane. Tamung. Zaidi. Ni amalan bajik ke tolek kane. Amalan kejahatan tak lain hipung siap dah. Hak jahat kebaikan tamu lek ni. Elek. Ni tamung tak lain ni. Tamung supaya kita lah ni kan baju tak lain ni. Hak molek tak lain ni. Hak tak molek tak lain ni.
Lepas pada himpung amalan periksa amalan mana hak baik, hak tak boleh baik, hak jahat tak boleh jahat. Sudah periksa siap, maka dia letak di atas neraca. Dia letak di atas mizan tepat alat buat pertimbangan amalan. Kenapa benda-benda ni? Amalan kebaikan, amalan kejahatan, ditimbang di atas neraca, ditimbang atas mizan supaya terbuka dan nyata. Supaya nak witerai. Nak witerai nak. Demo ni syurga kan dengan kau. Tu. Sebab tu kira amalan lepas pada kira ni amalan jahat, amalan baik. Amalan baik tak ada kanan. Tamu suk langit hijau. Hak ni tak tamu suk langit hijau. Lepas tu mari timbang atas neraca supaya nak terbuka nyata. Demo ni syurga kan dengan kau. Tu mana tu? Supaya terbuka dan nyata, yakni terterang bagi tiap-tiap seorang pada amalnya, amal seorang yang baik dan yang jahat. Hak mana baik maka nyata kata baik, mana jahat maka jatuh kata jahat. Lepas tu situlah tempat putusnya Allah Taala suruh malaikat putusnya tademu ning kok mana? Ni. Misalnya timbang ni, timbang dah ni amalan kebaikan ni amalan kejahatan, ni amalan kebaikan. Maka letak amalan kebaikan, maka tak siap dah tu timbang atas neraca berat lek ana weh jahat dengan baik. Maka malaikat kata, nampak nak berat lek jahat weh. Tika ni lah kadang setengah-setengah tu mu kena cari malaikat tu, mu kena cari segorih, 2 gorih gi. Mu kalau gi cari 2 gorih amalan tu gi letak lek kebaikan, maka jadi berat lek kebajikan. Pahaya pun tu baik jalan dah. Malaikat suruh cari, nak cari ayah ya, cari mak ya. Dah. Sebab tu nak pada orang panggil syafaat bagi Nabi. Sebab tu nak syafaat bagi guru. Sebab tu nak syafaat bagi guru-guru kita. Kenapa? Kerana ketika ni kalau kita tak ada syafaat Nabi, kita kena cari lama. Carilah jalan daripada masyarakat siapa beratus-ratus tahun, puluh tahun cari. Nak buat 2 gorih daripada amalan kebaikan, nak minta lek kebaikan ni. Supaya nak berat amalan kebaikan, terbuka kenyataan, kata kita ahli syurga. Jalan panahlah tengah tu nak cari mak kita, ayah kita duk mana ataupun adik-beradik nak pergi minta amalan 2 goreng supaya nak minta le belah bagi ke, nak jadi berat bagi ke supaya kita boleh masuk syurga. Pergi jumpa dengan mak kita jalan beratus tahun, mak tata nafsi we, gini mak pun tak ada juga, mak pun tak cukup juga we, we pergi cari sendirilah nafsi, cari ayah tu nafsi. Lepas tu ni inilah perlu kepada syafaatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika inilah perlu kita nak pada pertolongi orang kedebek, orang hebat, orang lebih ialah Nabi ataupun guru-guru kita. Nabi kan dia tengok ni umatku tengok tah dunia duk baca selawat tah aku juga. Duk baca selawat semua hari-hari duk baca Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad, Allahumma salli wa. Patu fok debek-debek ni ya duk kawasan neraca ni. Kalau misalnya Nabi tengok kena ni umat dia, maka dia tu ambilkan subay dia masalah getak atas neraca itu, maka jadi beratkan pahala amalan ataupun neraca kita lek kebajikan. Sebab Nabi ambilkan subay tak atas neraca, maka jadi berat amalan kebajikan. Maka dibawakan orang ini kepada syurga. Ini perlu pada syafaat Nabi tak apa berat lek tinah. Aku nak takkan subay berat lek kebajikan. Maka malaikat kata berat lek kebajikan ya Rasulullah. Tak apa pergi dia kepada syurga. Ni perlu. Ya sebab fok dok di neraca ni fok debet nanti tengok. Lepas tu umat Nabi Musa cara. Umat Nabi Isa cara. Umat Nabi Adam cara. Umat Nabi Muhammad, kita nak tengok. Kita ada selawat di atas Nabi. Kalau kita tak ada selawat langsung atas Nabi di atas dunia, tak ada kena angin kata Nabi nak kena kita daripada kata umat dia. Min nayuk, min nakak. Wahai pejai mu min. Min nakak. Apa dah min ni? Tu makna katanya dah masalah dibagi apa? Di syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dah. Yang baik dan yang jahat, maka barang siapa berat amalan kebajikannya, kebajikan bagi barang siapa diunjukkan surat amalannya, diberi, mana diunjuk, mana malaikat beri, malaikat unjuk ni, unjuk ini ni. Malaikat tengok tu demo ni amalan bajikan berat weh. Ya wa amal atas dunia banyak bajikan. Kejahatan dah je tapi kejahatan rengi daripada kebajikan. Malaikat pun unjuk. Ni surat amalanmu ni. Malaikat pun berikan surat amalan. Ni surat amalanmu ni. Diunjuk, diberi surat amalannya, amalan siapa yang berat amalan kebajikan. Beri kepada tangan kanannya. Tangan kanan siapa yang berat amalan kebajikan. Wilik ni mereka tahu ni. Tapi surat amalan ni tubai mana? Tubai di bawah arasy ilahi. Angin arasy ilahi dah tubai siup, musim move. Malaikat tu ambil ke dia. Yang mari di bawah angin arasy ilahi, surat-suratan kita semua dicatat tu di bawah arasy ilahi.
Lepas tu mari kepada kita, kalau orang ni berat kebajikan, baik kebajikan, banyak kebajikan, maka mereka pun unjuk berikan surat ni kepada tangan ni. Ini isyarat apa? Alamat kata orang ni ahlil jannah, ahli syurga. Kita apabila malaikat ambil, kita ambil tangan kanan. Jadi sedikit ambil tangan kanan. Ni kita boleh cerita, kita ni selamat, kita ni najah. Seperti saya kata, qad aflahal mu'minun. Sesungguh bertuahlah oleh orang-orang beriman. Sungguh bertuahlah, beruntunglah, berjayalah oleh orang beriman. Allazina fi salatim khashi'un. Yang adalah pada semaya mereka tu khusyuk. Klik ke akhirat esok, timbang amalan semaya, amalan puasa, amalan zakat, amalan apa, berat daripada kejahatan. Kejahatan ada juga, tapi tak banyak. Dia berat lagi kebajikan, maka diberikan suratan di tangan kanan. Ini isyarat dia tu ahli syurga. Nah, maka dapatlah baginya, bagi seorang dan barang siapa ni, kesukaan hati. Masa suka perita, sudah periksa, maka natijah tu baik. Allah, aku boleh nombor 1. Kau nak masuk esok siapa? Saya lepas ke tak lepas ngejawab hari ni dah. Periksa tu ngapa cakap dah malam ada tidur tulis soalan mari. Ikhtar soalan ini. Mu pilih daripada dua soalan. Pilih hak mana sah? Kita tak faham soalan. Ni buat dua soalan. Situ tak boleh kanan dah. Ya tu ya dah. Ikhtar soalan ini. Mu pilih 2 soalan. Salah satu ni mu buat sah. Kita ni dia buat belakang gaduh. Buat 2 soalan. Tak ada boleh kanan sabuk. Orang ni reti soalan dah. Dia baca soalan mana. Ya jawab. Bo tu baiklah dengan lepas ke tak lepas duk mayah hajat lah kita periksa tahun lepas. Kita tengok di papel lu, papel iklan tu. Dah Syafi'i boleh nombor 1. Jadi jidan tak mumtak lu, kita suka ramah. Ayah kita nya beli mutu kita. Tu dunia. Akhirat dak kena kecek lah, dapat farah, dapat serenok, dapat kesukaan. Dah ke? Yakni boleh masuk syurga Allah Taala dan kemenangan yang amat besar, kemenangan. Benih yang amat besar ni. Benih lah ni tewah kuda, bukan benih sebenar ke weh. Benih main tapak jatuh, main haji. Tak lapak lah makan 3 ke 4 tak benar lagi. Benihnya tak amat besar lagi. Benih dah. Tapi yang bukan amat besar. Pada mau ni maju dia benih. Bukan benih yang sebenar tu. Tapi orang benih yang amat besar. Jaya yang amat besar. Yakni orang dapat kemenangan. Berat amalan kebajikan daripada kejahatan. Dan dia menuju kepada syurga Allah Ta'ala. Inilah orang panggil kemenangan yang amat besar. Yang amat bertuah sekali-kali. Sini tempat suk Dunia ni kalau kaya pun kaya tak suk. Kalau kaya tak sudah. Kalau benih pun benih tak sudah. Ada orang lain benih dari kita lagi. Kalau kita benih pun benih tak sungguh sini. Kadang-kadang ada pak ngana salah lagi. Pak silap lagi. Dan nikmat yang berkekalan. Nikmat yang berkekalan weh. Dan barang siapa berat amalan kejahatan, diunjukkan oleh malaikat surat amalannya kepada tangan kirinya. Tangan kiri bagi seorang. Orang mana berat amalan kejahatan, malaikat unjuk, malaikat beri. Surat masalah amalan ini sebelah tangan kiri. Maka rugilah ia barang siapa, dan duka cita ia barang siapa, kerana dapat celaka badannya. Celaka badan. Kerana badan dan roh celaka, terjunglah dengan kau. Sebab tu orang panggil celaka. Ni badan ni lepas manusia ni, malaikat lepas buyong, terjunglah dengan kau. Celaka tak? Tapi badan orang mukmin dapat kegawat, dapat kemenangan, dapat kesukaan, dapat keserenakan. Kerana badan ni tak dibakarkan oleh Allah dengan api mengakar. Badan ni akan duduk dalam syurga, dapat kecakkan segala nikmat-nikmat dan rasa kesedapan. Tapi badan yang kuat amalan kejahatan akan lepas dalam mengakar. Sebab tu badan yang celaka. Badan ya celaka, mulut ya celaka, mata ya celaka, telinga ya celaka weh. Dan apalah guna menyesal, apakah guna lagi menyesal ketika itu. Ketika itu tak ada tora, tak ada menyesal apa. Kalau sesal pun, sesal tak ada jadi guna. Tak ada jadi guna tutup kita menyesal. Menyesalan dengan kau tiap, kalau ku tak turut, ya pun aku masuk syurga dah. Kalau ku tak turut iblis, aku masuk syurga dah. Dulu ku ngaji molek-moleknya heret lisan. Kalau ku tak turut, ya aku ni berjaya boleh hadir tu ku mengajar orang lain. Lagi pula aku masuk syurga. Tapi tak ada arahnya heret digu ku masuk lekar. Punah aku. Pasal sawak ke apa lagi? Sesawak ke apa lagi? Badan kita celaka, kena dibakarkan oleh api neraka. Duk berkelung. Dola. Di dalam neraka luruh daging muka, luruh daging telinga, luruh daging perut. Celaka lah mu ni. Tuhan kata celaka. Kau dah tulu kamar dikatanya. Rahmatullah jua. Allahumma arhamni bi rahmatik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa dhabtu zalika yakhtalifu bi ikhtilafi ahwalihim. Dan bermula dhabit bagi dimakan itu yakni pagar dan petaan dimakan itu dimakan gapo? Istihbabi ziyaratis salihin istihbaban mutaakkidan tak situ. Wa dhabtu zalika dan bermula dhabit yakni petaan dan pula pagar zalika akan dimakan itu ai zalika apa ai istihbabi ziyaratis salihin wal ikhwan istihbaban mutaakkidan sebagai sunat yang dikuatkan akan dia sunat yang amat-amat kuat yakhtalifu bersalahan ia yakhtalifu bersalahan ia dhabtu zalika bersalah biikhtilafi ahwalihim. Baca gini sedap lagi. Yukhtalafu di bersalahan akan dia akan dhabtu zalika di bersalah biikhtilafi ahwalihim dengan bersalahan bagi kelakuan bagi mereka itu kelakuan bagi as-salihin wal ikhwan. Makna kita ziarah orang ni orang soleh tapi orang soleh ni soleh yang amat hak ni alim besar ni tak alim ni soleh saja tapi tak ada alim maka cara kita ziarah tu orang panggil ada cara berselisih lah. Misalnya kita pergi ziarah orang ni orang alim besar apa hati kita nak pergi ziarah dia tu lagu mana makna kita kena ziarah kena amati lagi pula kita kena buat giwah tangi kita kena kucuk macam-macam tapi orang ni soleh tak ada alim mana hak ni bawah sikit pani kita pergi ziarah saudara kita saudara ni tak ada kena siapa kucuk tangi dia tu tengok orang panggil keadaan kita menziarah tu kita tengok keadaan kalakuan martabat mereka. Tu lagi wa maratibihin dan segala martabat mereka itu martabat bagi as-salihin wa faragihim dan orang panggil keperluan bagi mereka itu kosongnya bagi mereka kita tengoklah wa yambagi an takuna ziyaratuhu lahum ala wajhin dan sayugia yakni sunat lebih-lebih lagi yusri dan sayugia bahasa adalah ziarah seorang seorang az-zair lahum bagi mereka itu bagi as-salihin wal ikhwan ini ala wajhin di atas satu jalan satu wajah dan jalan mana la yakrahunahu yang tidak benci mereka itu as-salih wal ikhwan hu akan al-wajah. Kita tengoklah kita nak pergi ziarah mereka pun jangan kita buat jalan mereka tak kena. Ni kita ziarah tu gogeng puan malai. Kena tak? Orang panggil jalan tu tak kena. Kita tak tahu dengan puan malai pun ini untuk guru kita mau hadiah ke untuk guru. Apa mu tak kerti. Kalau kita gizat dah tu kita duduk Mesir, kita duduk negeri luar, kita klik tu kita cedar dah kitab kita ahli kutayib kita nak ziarah. Serta kita nak hadiah pada tu ning sepatut ngatuk guru ulama dak orang soleh. Wi buah tangan dia. Nah, kitab kita kutayib. Patu surat-surat doa-doa hak pelik-pelik molek-molek di negeri luar, kita buat klik tu. Ni dak kita guru puan malai tu orang semua lewat ada. Orang panggil jangi di atas jalan yang dia benci. Jalan yang dia suka. Tahu kan? Kena tu. Ziarah tu ni ziarah kawan gu. Pas ziarah kawan gu nah. Orang panggil tak kena nah. Kita ziarah gu kita kena gapo itu pergi tu. Gu kita tak kena jangan pergi. Gu kita tak kena gapo. Misalnya kita duk sangat ni kita tahu dah kata ya kena gapo. Kita pergi bagi ya kena. Baru suka. Pani pergi gapo? Pergi bagi tak kena. Nah, dia tak suka tak leh. Misalnya tak kena baju cak kuning. Kita pergi hadiah baju cak kuning. Maka tarik muka masa lu dah. Yang ngabai kuning dia jadi seteru. Kau masa duk pondok tengok ngabai kuning sebut tu kuning dah supaya tikak ni lah supaya berlembu. Tengok baju cak merah kubahnya mak weh. Pasangan kita tak kena baju kuning. Kita kacau baju kuning nak lock gawa, nak lock dia, nak buat senang-senang dengan dia tak leh. Nah, kita bagi-bagi gapo ya kena baju cak gapo kita beli nah. Kita pergi Mekah beli baju apa? Baju tok dia. Tok ya kena baju cak putih ataupun si nah si cak nak nah si tau ataupun cak gapo itu klik Mekah beli baju hadiah ke dia. Ya suka lu mung beli dak ramok aku tak ada nak leh. Tapi tuan nak jaga-jaga tak ada nak leh. Tu hak ya kena wa fi waktin dan pada waktu. Kita jangan dak buat di atas jalan ya tak kena. Wa fi waktin dan pada waktu. Yartadaunahu waktu yang dia redha lah. Yartadaunahu yang redha mereka itu al ulama ataupun as-salihun ataupun al ikhwan. Ni dia modok kalau kita pun nak pergi ziarah ni kena pandai kat kita ni. Pak kita tahu kalau tu ulatan ni kita ke ziarah piano. Orang tak ziarah ku sebelah. Orang tak ziarah ku sebelah. Sebab tu tani semua lah tani kalau pondok tani semua tu tidur pian ni. Orang panggil tu mik qailulah, mik sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam
Hak kita duk tidur kita tahu tak weh. Ni kita duk qailulah. Gapo qailulah? Ni sunnah Nabi tengah hari tidur sikit supaya nak ui gagah waktu malam. Maka semua tok guru letan ni tidur pukul 11. Pagi kita pukul 11 siapa? 12 siapa patut guru tidur tak ada sepenuh. Patut kata tok guru payah. Kita tak reti cara masa. Sebab dia kata ni wa fi waqtin yartadaunahu. Waktu mereka reda. Ni kita tak kira tok guru tidur kita mai kok assalamualaikum lah payah nak temu babo sini. Hari memang tak kena dengan masa. Masa tulis gangan-gangan ha, foto akhir tunjuk situ. Tak boleh nak jumpa babo kau ustaz. Apanya tak reti tu lalu. Ha, orang yang datang ni babo nak jumpa masa ni masa. Wah, siap-siap dah. Hari lasa, pas nak jumpa tak boleh nak kecek sikit tak boleh. Nak kacau duk nak gak. Wi betih dia. Ni. Ha, dia tak faham nak buat kan ni tak faham. Royak dekat kemang main salah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pesat gak wi duk wi salat pak kan. Kalau kita pergi jumpa dengan dia selera mangai. Deh. Ha, pukul 12 time mari salat. Lepas tu duk pergi mari. Pas tengok situ dak orang buat dah kata tak jumpa. Pergi mari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa dah? Ha, cuk sungguh. Dia kata, "Hei, klik dulu Dia tak reti cara. Wa fi waqtin yartadaunahu. Nah, koyak dia kata, "Be, tengok dek nung tek." Di. Ha, kau dah tu lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qila maka jika dikatakan yakni ai fi suali pada nak menanya akan daku. Klik situ mula. Fa in qila ai fi suali maka jika dikata dan ditanyakan fi suali pada nak menanya akan daku yakni musannif. Ha, jadi orang tanya tu nak tanya musannif lah. Kaifa na'lamu anna lahu fiha salahan? Betapa kalau kue kami nak boleh tahu dan kami mengetahui anna lahu bahasa sabik baginya bagi akhika al-muslim. Sabik bagi akhika saudara engkau yang muslim tu fiha padanya pada fitil kan nikmah. Pada di mai kita nikmah saat itu salahan au fasadan. Yang ni ada baik dan ada kebaikan dan ada kepunuhan dan kepasikan ataupun kebinasaan pada harta dia pada nikmat itu. Linang sahahahu au nahsudahu. Supaya kami kalau baik dan nak menasihati akan dia akan akhaka ataupun akhaka sani akhana itulah. Linang sahahu supaya kami nak nasihat kalau baik akhu akan dia akan akhana saat ni al-muslim. Au nahsudahu ataupun kami hasad deki akan dia akan akhana. Fa'lam annahu qad yakunu lana ghalibudz dhanni bidzalika. Fa'lam ay fa aqulu laka maka aku nak kata bagi engkau pada nak menjawab jawab terana. Dah. Aku nak kata pada menjawab saat ni tu qad yakunu annahu basana al-hala wasya'na. Qad yakunu lana terkadang adalah bagi kita ni. Bagi kita bagi musannif ni lah dan kita ramai-ramai ni. Musannif ilana tu klik pada dia dan kita ni lah. Ghalibudz dhanni yakni ghalib seka. Kuat seka tu mana ghalibudz dhanni kebanyakan kuat sekanya bidzalika dengan dimakan itu dimakan mana dimakan bi anna lil muslim fi tilkan ni'ami salahan fasadan. Bahasa sabit bagi seorang muslim pada dimakan itu nikmat tu baik ataupun kebinasaan saat ni. Jadi kuat sekali kita dengan dimakan bahasa muslim pada nikmat tu baik ataupun kemusnahan ataupun binasaan ni wa ghalabatu dhanni dan bermula kuat sekali. Benih seka. Benih seka dan kuat seka ni minna daripada kami musannif ni lah. Dan kita semua ni tajri berlakulah ia yani ialah berlaku ia ghalabtu zanni majral ilmi fi hazil mawdi'. Berlaku pada tempat keyakinan dan tempat ilmu dah tu. Pada ini mawadi' ini segala tempat-tempat yang bahasanya bagi seorang hamba apabila bagi dia tu nikmat maka sabit pada nikmat tu terbaiknya baginya, dapat naf'atnya baginya ataupun bagi dia tu dapat nikmat
bagi dia tu Tuhan kurnia nikmat, beri nikmat, tapi pada nikmat tu ada kepasukan, ada kebinasaan. Dengan sebab nikmat dia boleh judi, dengan sebab nikmat dia tikewak, dengan sebab nikmat dia joli, atau orang panggil ada kepasukan. Maka dia kata musannif sininya, musannif kata kita kuat skor tu pada menepati seolah-olah ilmu dah yakin dah ketika ni. Kita tengoklah pada saudara kita. Nah, saudara kita saat ni tu kuat dia tu ni sebuah gapo. Kalau kita tak kuat ni sebuah pada ilmu nah harta dia tu, kita tengok. Kuat skor kita tengok dia tu. Nah, dengan harta, dengan nikmat ya Tuhan dia tu, dengan umur saya, ya boleh lenung dalam tu, boleh tidur dalam tu, boleh buat amal ibadat, bangun tidur daripada umur, pergi ke sejid dengan mutu kereta dia, maka duit ada, ya boleh sedekah. Amanah kata, pada nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi ke dia, dia boleh buat kebaikan. Nikmat tu ada kebajikan, nikmat tu ada kebaikan. Maka dengan skor kuat kita, ataupun kuat skor kita, maka menepati tika ni, orang panggil keyakinan dan ilmu dah. Tapi kita tengok pada seorang tu ada mutu baru, kereta baru, umur besar, tapi dengan nikmat-nikmat tu dia buat kejahatan, main judi, tikewak, main judi bola, macam-macam. Dengan kuat skor kita tu pada menepati, kita yakin kata seorang nikmat yang Allah Ta'ala wi ke dia tu baik ke ataupun jahat ataupun kebinasaan. Tengok. Thumma inishtabaha 'alaika fala turidanna. Kama dia selepas daripada engkau mengetahui dah bahasa bagi kita tu adanya kuat skor dengan dimakan itu, dimakan nikmat yang ada di seorang hamba, ada seorang hamba ataupun seorang saudara engkau muslim ni. Thumma ay ba'da an arafta annahu qad yakunu lana ghalibudz dhanni bizalika wa ghalabatu dhanni min tajri majral ilmi ni. Inishtabaha jika kesamaran ia al-amru wa huwa kaunun ni'ami fi akhika al-muslim yaqtadi as-salah awil fasad. Jika kita kata jadi keliru dan jadi kesamaran, al-amru yakni pekerjaan dan urusan alaika ke atas engkau, jadi kita tak cerak. Jadi gapo ya katanya, masalah tengok dalam inishtabaha, jika jadi keliru dan jadi kesamaran dan jadi kelabu. Mana kita duk kelabu kerjaan ni? Wa huwa kaunun ni'ami, keadaan nikmat fi akhika pada saudara engkau al-muslim, pada saudara engkau yang Islam ni yang tadi salah menganakinya kebaikan awil fasad ataupun kepasikan ataupun kebinasaan. Jadi situ dak jadi keliru. Kita tengok sekali mana kata nikmat yang ada pada dia tu nampak jadi ada kebaikan, ada kebajikan, dan satu ketika ada juga nampak ada kepasukan dan kebinasaan. Jadi pada nikmat dan urusan yang ada pada seorang hamba ataupun seorang saudara engkau dak jadi keliru. Di antara nikmat yang Allah Ta'ala wi ke dia tu baik ataupun jahat, dak jadi keliru, kesamaran. Fala turidanna, maka jangan engkau kanak. Mana tahu fala turidanna, maka sesungguh jangan engkau kanak zawala nikmati ahadin, nak menghilang akan nikmat bagi seorang minal muslimina, daripada orang-orang Islam. Jangan engkau duk kanak lah. Apabila situ kita tengok pada nikmat tu dia umur besar, kereta besar, kereta mewah, duit banyak. Pas kita jadi keliru dalam keadaan tu nikmat terhawi ke dia tu guna ke, naf'at ke, solah ke, ataupun satu ketika tu nampak ada juga nikmat dia tu bawa pada kepasukan, kepada kebinasaan, pada keburukan, duk jadi keliru. Maka ketika ni musannif kata mu jangan duk dekilah, mu jangan duk kanaklah nak menghilangkan nikmat daripada seorang daripada muslim. Au baqa'aha, maka menjangan duk kanak nak memperkekal akan dia akan nikmati ahadin, mu tak usah duk kanak lah. Tetapi nak menghilangkan nikmat ko ataupun nak memperkekalkan nikmat tak usah. Deh, fala turidanna, maka mu tak usah lah, apa tak usah duk kanak. Maka sesungguh engkau tak usah duk kanak kata aku nak menghilangkan nikmat dia duk jadi tak cerak ni buat karut tik jahat tik. Kadang-kadang nikmat ia ada, mewah ia besar, duit ia banyak, kereta ia mewah. Kadang-kadang nampak dah ada kebaikan, boleh tolong orang, pergi masjid masalah, buat orang ngaji kepada masjid masalah. Adapun satu ketika tengok nikmat ia tu ada keburukan, ada kejahatan, ada kepasukan. Maka sini musannif kata mu tak usah duk kanaklah nak menghilangkan nikmat seorang daripada muslimin ataupun nak mengekal. Kata fala turidanna,
illa muqayyadan, malaikan bawasa dikaitkan, disakutkan, ditamakkan nikmat seorang hamba. Sama ada dikekalkan akan dia ataupun dihilangkan dia, engkau tidak kait. Illa muqayyadan, malaikan engkau dikaitkan akan dia bitafwid, dengan serah pada Allah Ta'ala lah. Kalau Tuhan nak kita nak memperhilang, serah Tuhan lah, hilangkan nikmat dia. Kalau Tuhan nak kita nak membinasa, maka binasalah. Kalau Tuhan nak kita memperkekal nikmat yang ada pada saya, itu serah pada Allah. Kita tak sah masuk capur, kita tak sah masuk gapo, masuk capur lagi pula nak kita nak menghilangkan harta seorang dan nikmat yang ada pada seorang daripada muslimin. Walaupun ada nikmat yang ada pada seorang tu, sama ada dia saat ni tu duk keliru di dalam masalah baik ataupun jahat, kita tak ada kena masuk capur. Kita tengok orang ni umur besar, kadang banyak kalau ni pakai piyah ke jubah, kerja kereta tangan dua, tapi dalam tu ada nego bagi pelat-pelat. Tengok tuan lah, tak apalah berjuruhnya ada sejik pakai jubah, kadang-kadang jubah Maroko piyah sejik nak waktu, tapi dalam tu dalam ada nego bagi rengi, dalam ada nego bagi buruk, dalam ada nego bagi rengi. Kita tahu mana. Tapi orang duk kecek kita, bukan orang panggil ke apa ni, duk tengok pun jadi pelik juga. Lepas tu demo pun duk royak-royak, tengok Zuhir lah, tak apa, nampak sebut tak haji, tak tu haji, tapi lek dalai tu. Kerja kereta tangan dua tu benar ya, wak muka ya kata nego kereta tangan dua. Tapi sebalik pada tu duk lepaskan barang-barang itu banyak. Lepas tu dalam harta dia tu, nampak sekali tu tu haji, nak kereta kemas-kemas, kereta besar-besar, kereta hebat-hebat. Nampak kok sejik tak ada berhenti. Nampak molek lah harta dia. Tapi satu ketika sebalik pada tu, tilkan nikmah saat ni tu, dikimankan tu nikmah tu, dalam tu ada mari tu, harta tu. Ada mari cara orang panggil kemusnahah. Kebinasaan, duk jual nego barang-barang tak molek. Lepas tu kalau kita saat ni lah hati kita dalam keadaan kita duk kuat sekar, ataupun kita saat ni duk jadi kesamaran, harta dia ni, nikmat seorang daripada orang muslim ni duk bercampur aduk di antara salah dan pula fasad, di antara baik dan pula kepunuhan ataupun kebinasaan, maka benar ni kita tak usah duk kanaklah minta binasa ke harta dia ataupun kekal harta dia, bahkan kita kait sakutnya dengan taufik serah pada Tuhan lah. Kalau Tuhan nak memperkekal, serah pada Allah Ta'ala. Kalau Tuhan nak membinasa pun serah pada Allah. Kita tak ada kena deki kepadanya. Dah. Wa syartis salah, dan kita kait dengan syarat baik. Minta baik lah. Kita tak usah duk gaduh lah nak hilangkan nikmat seorang daripada orang Islam. Dah. Bahkan kita kait, kita sakut tamak dengan kanak ki Allah dan serah pada Allah, dan syarat minta baik. Kalau harta dia tak ada baik, harta yang molek sungguh, minta Allah Ta'ala baik lah. Kenapa engkau sakning tu fala turidan nazawala nikmati ahdin litakhlusa. Ni supaya nak mempelepas engkau, supaya nak mempelucu engkau, supaya nak mengikhlas engkau min hukmil hasadi, daripada hukum hasad ke. Kita tengok harta ya ni, tengok sekali molek, tengok sekali tak molek. Lah ni banyak weh nego barang ni weh. Nunggu tengok kau nak bakok belana. Tapi kita tengok seorang-seorang kalau kadang-kadang tu bala besar boleh tahu dah tu. Di seorang-seorang apabila tu bala besar, makna tak orang ni ada kerja maksiat yang besar. Kadang-kadang kita tak tahu, kita tak nampak. Kadang umur dia terbakar, habis duit dalam tu 2, 3, 4 juta dengan kereta apa hacur habis. Kadang-kadang umur dia tak di air nyuk, di air hacur lebu habis. Kadang-kadang penyamung nak ambil penyamung siapa dia pun dekat-dekat nak mati. Ning kita boleh cek kata pada harta demo ning pada diri ni ya adalah silap besar dengan Allah Ta'ala. Sebab tu seorang hamba Allah, seorang saudara kita Muslim, kita tengok harta dia, kita nak jadi keliru baik ataupun keliruan harta dia ada kepasukan, ada kebinasaan, maka kita tak ada kena kanak kata nak hilang harta seorang ataupun nak memperkekal harta seorang, melainkan kita sakut harta dia tu dengan serah pada Allah. Kepada Allah lah kita serah, baik molek ataupun Tuhan nak binasa, kau Tuhan nak kenal binasa, kau Tuhan nak memperkekal, itu serah pada Allah. Ataupun syarat baik, syarat minta lah kalau harta dia molek serah, minta Tuhan membaik. Kenapa kita kena musannif kata lagu ni? Mung tak ada kena niat kata nak menghilang harta seorang ataupun memperkekal, malaikat engkau sakut dengan mereka serah kepada Allah ataupun engkau syarat nak membaikkan akan harta itu Allah. Kenapa? Supaya nak lepas diri kita ni
daripada hukum hasad deki pada seorang. Kita tengok harta ni dah. Molek. Harta satu kita tak molek. Itu aku tak ada nak fikir apa. Aku tak ada kandak nak hilang harta dia. Walaupun harta dia tu baik ataupun kebinasaan, aku serahlah kepada Allah. Payah nak kita tu lepas daripada hasad deki kepada saudara kita. Dah. Wa yahsululaka, dan supaya hasil atas pada litakhlusa. Saat takdir kala liyahsulah, supaya hasilah bagi engkau itu. Liyahsulah, supaya hasilah bagi engkau itu faidatun nasihati, oleh kegunaan bagi nasihat. Kegunaan bagi kanak baik, maka ini kita serah pada Allah supaya kita lepas daripada hasad deki, dan supaya hasil bagi kita kegunaan bagi kita nasihat. Apa nasihat? Yakni kanak baik kepada seorang kena hamba Allah ataupun saudara kita. Faham molek ni? Kita klik kapung sikit lagi, kita tengok ya ni kadang baik, kadang jahat, kadang-kadang masuk sejid, kadang-kadang masuk uak misalnya. Harta dia kadang-kadang sedekah sejid, harta dia kadang-kadang dia mau pakat lagi-lagi kapung mik baruding mari, mik masitah mari, mik dahdeng mari, ya pahala ke harta ya. Harta dia bercampur di antara salah dengan fasad, di antara baik dan kebinasaan dan kepasukan. Maka kita serahlah harta dia. Tuhan nak kekal, Tuhan kekal. Kalau Tuhan tak sip kekal, tu serah pada Allah supaya kita nak berlepas pada hasad deki. Hak ni kita tak ada kena fikir. Sifat hasad deki kena urai hati. Siapa yang ada sifat hasad deki hati, orang ni tak senih hidup. Molek tak senih. Kita susah hati sebab mau tengok dia mau lebih ke Allah, dia nak lebih tu lalu. Tengok dia mau beli kereta mengalah, kan lebih. Kita tak ada fikir tak, kereta baru yang ada pada dia ni. Ya Allah, mintalah aku boleh pada dia. Tu riptah. Kita nak boleh seumpamanya. Hak tu riptah. Hak ni tak panggil hasad deki. Nabi ta'ala hasada illa fisnatain. Tengok dia mau aling, nak aling tek. Tengok dia mau hafal Quran, nak hafal. Hak ni tak panggil deki, hak ni panggil riptah. Kita tengok pada seorang boleh kereta baru. Ya Allah, mintalah aku boleh kereta baru tek. Boleh rumah baru pengan ya tek. Tu baru kena, baru tak susah hati. Tengok dia mau boleh kata baru lah masa dia mau tegur wak tak kecek, wak cemburu hati. Ataupun murih kepada orang ni tak kena buat ni. Kita orang ngaji dah, lepas tu jangan ada sifat hasad deki pada hati. Barat kita yang mari kita, wak ni ada kena bimbing rezeki kita yang mari cari kita. Kita ada kena bimbing. Tak sah duk carilah nak terpisah. Hak kita tetap dengan kita. Ya Tuhan nak beri bonus ni, tah kita kak. Kita baik, kita jahat, kita niat molek deki tak deki, tah kita. Sebab tu orang beruntung, dia duduk di kita. Beruntung tak beruntung, duduk dengan kita. Sebab tu orang kata, tam gapo orang panggil, orang panggil gapo, orang panggil tambun doi arai. Nah, tambun doi arai, ganapa ya boleh tu, boleh ni. Ya buat amal dengan gapo. Kalau sebut bahasa Jawa kita, demo ni, dia buat amal dengan gapo, rezeki yang murah terlalu. Ya amalnya satu, hati molek satu. Amalan tu cuci dah dengan Allah, hati sakut dengan hati. Ya doa sepatah tu hai terima. Sebab amalan ya cuci, amalan ya kena, amalan ya sah, amalan ya ngaji. Lepas tu hati yang molek pula. Cuci dengan Allah, cuci dengan manusia, tak ada deki ke orang, tak ada kanak kena hilang harta saudara. Dah. Hak dia mau minta Tuhan jagalah. Minta Tuhan sepenuhlah. Kali ya baik, minta Tuhan jaga. Kali tak baik, tu serah pada Allah Ta'ala. Mantap hak kita pun dengar tengok hak dia mau molek. Ya Allah, bagilah aku supaya dengan dia ratik. Kali kita duduk lagu ni, kita senih hati. Jangan sifat hasad deki. Sifat hasad deki, payah rezeki. Payah segala-gala. Dan payah kerja buat kita dalam dunia. Buat sifat hasad deki tu baik-baik. Wal-iyazubillah, ya Allah, lepaslah aku daripada hasad deki. Tak usah ada sifat hasad deki. Sifat sum'ah, sifat riya. Gapo buat tu baik. Nah, sebab tu kalau kita tak ada hasad deki dalam diri, kita senih. Kadang-kadang hak demo, nak buat kan hak demo. Tu hawi demo. Mintalah kita boleh pun demo. Atik dah. Ya Allah, aku tengok ya tu buat kereta baru. Mintalah wi kau aku atik kereta baru. Ya Allah, bagi rezeki pada aku. Tengok demo boleh rumah. Ya Allah, mintalah aku boleh rumah pada dia atik. Baru tak apa, baru tak susah hati. Kita dulu biasa kereta buruk pupuk demo je lah. Nah, nak kereta tayar cabut dulu begitu je. Nah, sebab tu kita nak ingat. Tuhan nak beri kita sekelip mata buat ni. Ingat nak kereta Mazda lu cabut tayar apa, terik buat tayar buat ni. Learning dia mau tengok apa ini seni dah. Tengok apa ini seni ngapo nak ngapo, tapi dulu nak boleh seni tu Tayar buat cabut per kali mak tak pakai. Congik. Dulu kereta tu duk jadi pelapik pun nak demo tu. Ingat tu. Sebab tu pagi-pagi pergi kerawat dia tu. Pondok buat munduk semua ni, pelapik semua kereta Mazda tu akutnya. Lah ni taruh dia orang panggil buat pemerah ataupun orang panggil apa barang lama.
Taruh ke panggil buat gapo bahasa sia panggil pipitapan. Bagai boran. Dah kan nak boleh jaya ngaya mu tengok molek. Nak kereta dulu kereta ni ya biru dulu. Lepas tu asap pun ada nak kecek dah. Fok duduk belakang tu. Makan asap bahasa klip pening demi. Tak ada fok tu tak okey. Kalau pergi makan mulut kat tani klip mula demi. Wak nak bahasa kuat dah. Kau cabut tayar tu pada dah. Kau rasa apa? Mudah deh. Kalau kita nak kereta mu. Pergi siapa lagu 9. Tiri tak lah tapal. Nah ya. Lama masa lama. Ingat ada susah ni. Titik tak nuruh lu kita bayar tu besar sikit titik tak nak klik dalam lah kereta kita dia masya-Allah dia tengok kereta kita titik kereta buruk tengok kereta dia mau baru lepas tu mama tahu buruk kereta kita ni tu hewi taron ni kita taron ni alhamdulillah cuba tengok hak atas nak mutu dengan bajak lagi pano dok tak tinyuk lagi ngapi sen nak klik motor tua ni tengok dia mau nak mutu tu anak dok tak tinyuk deh pisai lek belakang lagi ngaberuk gila kan. Kita ni alhamdulillah ada kereta, tuduh dah hujan pun kena sikit-sikit dia muntah tengah-tengah hujan. Sebab tu kita ingin deki. Pas kita tengok dia nak kereta baru, kecek tak lama. Ya kita tak apa tu, insya-Allah tu dia tu nak bagi rezeki kita tu bagi ya mau tu hanya bui tu. Hidup tak lama li. Nak kereta ni 2-3 bulan tak lama li kereta naik dah tu. Tak apa insya-Allah tu tengok demo kereta baru insya-Allah kita boleh pada demo tu. Oh ya Allah bagi ku kereta baru pada demo tu. Di Malaysia duk tak lama ni tawar kereta tu dah. Tawar kereta di Mek tu. Ni mak tu bagi hak Allah Taala nak bagi tak payah pun ni. Sekelip mata. Pergi Malaysia apa ya puasa. Duk 2 minggu Malaysia. Nak kereta dengan abah kita nak dengan abah. Maka mak nak kereta dengan mak. Kita nak pergi maya di kampung Pangus tu. Gitu abah tanya, "Bapa saya akan kereta baru tak saya apa abah nak akan kereta baru." Ingat kau abah lah ni. Nak pakai kereta baru tapi duit tu lah abah. Tak apa insya-Allah lu teh bagi rezeki insya-Allah kita boleh pakai tu. Pama duk tanya mama tu. Nak pakai kereta baru tak? Lepas tu duk tanya. Kereta baru pia-pia tak saya nak belakang mah. Tapi masalah nak pun dia panggil kak ada duit gapo tak apa insya-Allah teh bagi rezeki kita pakai dah. Duk cek tanya kau. Jatuh ambil jatuh pergi macam pergi cong di Borisa. Masa tu dia panggil ruk kerang rek kena jacong kau nak. Ruk kerang rek kena congnya ni boleh. Dah. Kita pergi cong Borisa ya suruh beli, kita pergi cong Borisa. Cong Borisa duk ni boleh baru boleh. Baru boleh tu kita tu kok bemak ditabah, bemak ni kereta nak tubik dah. Lepas tu nak bayar muka. Ya bagi duit. Ni, bagi duit kita 200,000 suruh bayar muka. Nak kata barang hak Tuhan nak ya tak ada payah. Tapi hati kita molek. Masa tu duk denyuk butangin duk denyuk nak tidur gah. Butangin duk jom. Sebab tu kalau denyuk berangin ni dia nak boleh barang besar. Kita boleh share dah. Kalau denyuk ni Tuhan nak barang besar. Kalau hak ni halus sikit. Hak ni juta nak kota ataupun dekat juta. Kalau hak ni 200-300,000. Boleh share dah ilamak kita letak denyuk. Tak amoh ni kita nak boleh barang besar ni. Allah ni tak ada denyuk lah ni. Ya hajat dah. Lah dia ada denyuk. Dia denyuk ni sedap hati dia dah nak boleh harga besar. Apa nak boleh sejik ni denyuk ni. Duk saja geguk. Geguk yang denyuk tangan. Tak mau bagi juta naik atas deh. Pada dia denyuk nah deh. Deh. Nak kata Tuhan nak wik kita tak payah. Kalau kita hati molek lepas tu serta kita doa. Lepas tu jumpa dengan manusia tapi niat baik. Ya Allah minta lah aku boleh poyotik. Ya kaya minta aku kaya poyotik. Ya seni minta aku seni poyotik. Ya Allah. Ni kita. Ni tengok orang tak boleh mula corang, mula deki, mula cumur kau orang. Ni tak kena. Barang tu bukan barang kita. Barang Allah Ta'ala widi ya. Tapi kita doa nak supaya ya. Boleh kecak lah kau ni. Susah payah ni kecak. Habis lah. Rapat pagan. Nak buka pondok ni, jangan kata kecik nak. Kita 2 orang ni, jangan makan pasir. Kita jangan makan garam. Kerana kita nak suruh kita buka pondok. Nak makan tak ada. Duit 20,000. Duit tak ada. Nak buka pondok ni. Tak apa kecik. Ngama sorak ngama. Kita sorak ke kampung. Kita doa dengan Tuhan. Lah, kita jangan makan garam. Tapi Tuhan tak boleh makan garam. Ada apabila kita ikhlas dengan Allah. Kita betul tengok Tuhan tak boleh makan garam ni. Tu yakin molek ni. No yakin molek bau rezeki nah. Sebab tu alhamdulillah pala ni tak ada apa lah ni nah. Lah ni ikut kita nak gapo. Nah marang gi makan duk kedai mana oyak terus rezeki buat ni. Niat molek sudah. Marang bong tu bet luar. Tu bet luar tu maya mak. Maya mak mana maya mak sudah pak tu jumpa kawan guru tu. Jangan mai kau ni nak jalan kau ni.
Pagi tu rasa nak makan nasi, nak makan somtang, nak makan rudel, nak makan betul lah makan gerai. Adik. Bawa nak makan, kita pun sang tu siap ke apa macam mana? Kita sang bagai dengan mama dengan anak pun itu makan, air ni rasa nak makan apple hijau. Apple kiau nah, macam apple tawada dah. Sang siap pun itu ni. Bo sudah makan gapo siap nak bayar duit, demo tu kak tu demo bayar siap dah apa, hak demo mari sat ni bayar siap dah. Ni nak jatuh rezeki. Sebab tu kita jangan nak buruk hati dengan orang, jangan suka baik, suka jahat ke orang. Suka baik semua hak kita jumpa ni, kita boleh molek nak molek, kita tengok demo molek nak boleh molek tik dah. Baru tak pati ni hati. Hati wi molek puak ni. Jangan niat kena. Walaupun kita nampak keteng-keteng pun hati kita wi molek. Hati kita wi juruh dengan Allah, juruh dengan manusia. Jangan deki kenak demo nah. InsyaAllah buku rezeki ni tak ada apa buat ni. Oh tak ada wasa mikir polen. Duk mana kita tak ada apa. Nak duk Mekah tak ada apa. Duk Jawi tak ada apa. Mekah kita jumpa kawan guru Mekah kok no. Syarat kita ada di Madinah. Duk mana ada sayang kita. Nah. Baru ni syarat duk Madinah namanya Yunus. Ya ta'al ya Syekh ta'al mai. Pagi ni mukna futur indana. Al-yawm anta futur indana. Sabahan ba'da subuh anta ta'ti indana. Sebab tu molek hati buat ni. Nah, insya-Allah jangan duk sifat zarki kau orang. Wa amma hisnun nasihati, dan ada pun kota bagi nasihat. Apa kota bagi nasihat? Kota bagi kanak kibat kita al-mani'u, yang menegahlah ia kota ni, menegah minal hasadi. Kota nasihat tu yang menegah ia daripada sifat hasad. Deh. Kota nasihat yang menegah seorang daripada hasad kira apa dia? Fahuwa, maka ia hisnun nasihati al-mani'u minal hasadi, yang menegahlah ia daripada hasad ni. Kota yang gapo dia? Kota nasihat ni zikru ma aujabahullahu ta'ala, ialah mengingati seorang tu mengingati hamba Allah Ta'ala. Seorang itulah kita ni hamba Allah Ta'ala ni mengingati akan barang aujabahullah, yang memperwajib akan dia akan barang Allahu Ta'ala oleh Allah Ta'ala. Makna kata barang yang memperwajib akan dia akan barang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala saat itu akan seorang hamba. Makna barang yang mempasti, yang memperwajib salah takdir ma aujabahullah ai alaika ke atas engkau. Jadi barang Allah Subhanahu Wa Ta'ala pewajib akan barang ke atas engkau. Apa dia? Mimwalatil muslimin, daripada tiap-tiap kita tu berkasih-kasih sama-sama orang muslimin. Ni orang panggil kota nasihat. Apa kata nasihat? Yakni pagar bagi nasihat yang nak sekat kita tak wideki kepada satu orang. Yakni kita mengingati akan barang yang Allah Ta'ala pasti. Yang Allah Ta'ala puji akan barang oleh Allah di atas engkau. Apa? Mimwalatil muslimin, daripada kita sama-sama kita tu kasih. Kita tu kasih kekasihan kita tu kepada orang-orang Islam. Daripada kita kasih mesra terhadap orang-orang Islam, maka kasih sayang terhadap orang-orang Islam ini satu kota yang nak menegahkan kita daripada tak berasa nak deki pada sama saudara Islam. Kita ingat ni saudara kita, kita kasih ni saudara kita, ni saudara kita, ni sayang kita, saudara mara kita, sama-sama agama. Orang panggil saudara sama agama, sama orang panggil saudara pada agama kerana Allah, jumpa kerana Allah, tinggal kerana Allah. Maka kita kasih sama-sama orang Islam ataupun kasih mesra pada orang Islam. Ini satu kota yang dapat menegahkan kita tak berasa nak deki kepada orang. Sebab ni kita kasih. Orang ni kita kasih sebab dia duk jiran kita, maka kita boleh kecek dengan dia, boleh tukar fikrah. Kalau kita ada susah, ya mari tolong. Anak kita ada susah, ya tolong. Kalau jumpa anak kita mampu butuh penghajat, ya tolong. Maka kita kasih ke mesra ni, kasih mesra pada sama-sama saudara Islam. Ini satu kota nasihat, kota yang berikan kebaikan untuk menegahkan seorang daripada hasad ki. Deh. Wa hisnu hazal hisni,
dan bermula kota bagi ini kota. Saat ni kota nasihat menegah daripada hasad rezeki dan kota bagi ini kota. Dua lapis. Kota bagi nasihat dan kota bagi kota nasihat ni apa dia? Zikru ma azzamallahu ta'ala. Ialah kita mengingat perkara yang membesar oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala membesarkan akan dia saat ni tu, zikru ma azzamallahu ta'ala, mengingati akan barang yang membesar akan dia akan barang. Salah satu zikru ma azzama ai azzamahu, yang membesar akan dia oleh Allah Ta'ala. Gapo ma azzama? Min haqqil mu'mini, daripada hak orang mukmin. Maka orang mukmin ada hak dia. Ya ada hak dia. Orang mukmin hak dia gapo? Kita kata tak leh kita nak buat kenak ya. Tak boleh kita nak menumpah darah dia. Tak boleh kita nak kenak harta dia. Ni hak orang mukmin. Maka kita ingat perkara yang Allah Ta'ala membesar akan dia, akan perkara oleh Allah daripada hak orang mukmin. Maka ketika ni dia panggil kau kita tu jauh daripada hasad rezeki. Wa rafa'a, dan mengangkatlah ia Allah, Tuhan meninggi, Tuhan melebih, min qadarihi, daripada qadarnya. Nah, qadar bagi orang mukmin. Qadar murtabak orang mukmin setara mana, maka Allah Ta'ala akak dia tinggi itulah. Bagi orang ni malah mayat, kuah murtabak yang rendah. Bagi orang rajin semayat, murtabak yang tinggi. Payah baca Quran pula, Tuhan akak tinggi lagi. Tuhan kata dalam satu ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tuhan mengangkat, meninggikan orang-orang beriman daripada kamu dan orang yang diberikan ilmu kepadanya. Anak tak orang beriman tinggi dia tu, sekadar amalai, sekadar pengkat. Orang ni syurga nombor satu, bawah su. Ni syurga Jannatul Firdaus bagi orang yang tinggi amalan, seperti para syuhada, para salih, murtabak dia tinggi, maka Tuhan wikan murtabak dia di dalam syurga pun tinggi. Ini mengikut keadaan murtabak. Lepas tu kita ingat kepada hak orang mukmin, maka tak layak kita nak dekinya. Tak layak sebab orang ni Tuhan ada akad. Tuhan ada lebih. Tuhan ada meninggi. Pasal apa kita hidup deki dia? Pasal apa kita hidup kenak dia? Pasal apa kita nak menghilangkan nikmat pada hak bagi dia tu Tuhan mengangkat. Lepas tu kita duk gaduh capu apa? Tapi bagi orang tak faham dia duk situ tu. Sebab tu nak deki. Dia tak fikir kata barat demo ni boleh. Dia kaya, dia lebih. Sebab dia nak boleh kaya dia susahnya no. Dia letih hamuan no. Patut orang nego, golek ke orang nego nak jaya, nego buka kedai, buka kedai nasi, buka kedai baju, golek-goleknya 30 tahun nak kota. Ya siapa nak boleh seni, nak boleh kaya, nak boleh siapa bertabat tu ya habis apa? Masa untuk tu 30 tahun. Boya kaya kita kutip rezeki dia, kena tak weh? Tak kena. Hak dia. Tuhan akad sebab mertabat dia, sebab apa? Sebab kesusahan dia, sebab usaha dia. Tak patut kita rezeki. وَمَا لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْكَرَامَاتِ الْعَظِيمَةِ فِي الْعُقْبَةِ. Tuhan akad dia mengikut martabat dia. Martabat dia tinggi, Tuhan tinggi. Martabat dia usaha banyak, itu Tuhan banyak. Dia jaga amalan, dia jaga semai duha, dia jaga semai isyak, dia jaga baca Quran. Payah buat kerja tak ada berhenti. Kalau tengok orang nak kaya, dia tak berhenti kerja weh. Fok tak kaya, fok malah. Kerja 2 hari boleh makan, ya duduk lu. Habis ya kutip cari pula. Ya orang kaya, ya kerja tu makan tu lebih dah. Lepas tu ya cari pula nak sipai taruh. Tu orang kaya. Orang tersak kalau buat amal kerja lagu ni tak kaya nak. Amal kerja 2-3 hari, habis. Cari mula pula. Kerja boleh makan, berhenti lu. Lepas tu cari pula. Orang ni tak kaya. Orang habis nak kaya, yang jam makan tu cukup dah. Kerja hari-hari cukup dah. Tapi ya kaca kerja, nak lebih. Hak makan tak ada kena kecek lah tu jeng penuh, dalam tu penuh, dalam ni penuh, berah pun jenis-jenis, gau tu jenis-jenis. Lebih dah nak makan. Tapi dok kaca kerja lagi, nak lebih pada hak nak makan hari. Lepas tu nasib taruh. Tu sebab tu dia jadi kaya, duit dia lebih. Barang dia lebih, berah dia lebih, makan ni dia lebih. Tu sebab dia kaya. Pada morning kadang-kadang tengok supaya dia susah gini. Siapa beras cupok pun tak ada. Ni dia tak kaya orang ni. Kan tak? Nak makan tu ni cari bergetai kok kedai syarikat, kedai kampung tu minta bergetai lu boleh secupak anak kahwin nak makan tak ada. Kalau duduk taron ni dia tak kaya orang ni. Kalau orang ngaji pun dia tak aling kalau duduk taron ni. Pas puak nak aling, yang ngaji reti dah tapi yang ngaji tambah apa? Tambah sebab payah nak makan lebih dah tu. Dia boleh ajar kita ni tapi baca kita lah lagi, ngaji kita lah. Payah dia nak wikah lebih ilmu dia. Sebab tu dia aling. Dah cuba perhati. Pasti orang nego orang kerja duduk kampung sikit lagi. Kalau kerja 100, makan 105, makan darah dia ni. Mati. Lekat hotel dia ni. Siapa hati?
Kerja boleh 200 ataupun 100. Makan 105. Makan lebih pada kau. Orang ni tak agak pai merat. Duk lah kapung kat hotel tepek. Nah. Tapi kalau orang kerja boleh 100. Makan 70. Taruh 30. Orang ni boleh tak? Kita kena kira apa ni. Duk kapung sikit lagi jadi orang tua, jadi nak ada anak apa ni. Kita kena kira. Ku kerja boleh 500. Makan 300, taruh 200. Taruh apa? 200, 105, 200, 105, 200. Ataupun 100. Ku esok 100. Kalau kita boleh taruh nak hari. Orang ni orang panggil okat satunya seni. Ketika demo susah, dia tak susah. Ni. Rabuk duit dia ada. Nah, rabuk duit apa kawal duit tu. Lepas tu nak pergi berkat lah mana. Jangan duk bayar hotel lah. Malam-malam. Duk royak semua dah. Jangan duk bayar hotel malam. Jangan duk bertel orang malam. Duit lepas bila kita tak kena cara. Dia pergi pada kita. Dia lari. Dia tak muduk dengan kita. Sebab tu orang tu tak lekat duit buku ni dah. Duit banyak kadang-kadang. Tak ada sekop. Bakal boleh habis. Siapa lebih sekop pun tak ada. Supaya kenapa? Kerana duit dia tak pandai guna. Cuba pandai guna duit. Malam jangan nak berhutang. Malam jangan nak bayar hutang. Hari Jumaat jangan nak berhutang. Jangan nak beri berhutang. Nah, cuba jaga. Dah. Duit tu tak lari. Ada yang mari. Ada yang mari. Kena patai. Cara patai tu kena patai. Sebab tu duk tengok mari cara kita susung duit ni. Dia tak jadi tak jadi berupah. Kita duit makan hak ning, duit nak kerja hak ning, duit nak tubik gi hak ning. Nah, sebab tu anak-anak ni kita buat belaka dah. Anak-anak semua ni kita buat belaka. Susung siap dah. Hak anak ni menego untuk dia. Nego untuk dia. Untuk dia masuk nak bulan dah. Waktu anak 4-5 orang ni. Masuk dah nak bulan ni. Fatih masuk cara dia, barokat masuk cara dia, tetah masuk pun dia besar sikit duit ni kita with dia. Ada hari ni kita buat nego dah untuk buat ni. Kita kena susung lah dalam masalah. Sebab tu Nabi kata at-tadbir nisful ma'isyah. Nabi kata lah hadis at-tadbir nisful ma'isyah. Cara susun ni tadbir dalam kehidupan ni setengah daripada kehidupan dah. Hak anak ni apa dia ada siap dah. Lah ni susung nego effort dia. 5,000 kita masuk nego 5,000 seorang 5,000 seorang. Lepas tu 500 kita masuk tu ya. Dia 300 bulan masuk untuk effort dia. Lepas tu pergi nak pergi jalan, nak pergi ke mana pun tu dah. Duit penyuk ya abang ibu. Hak anak nak makan tengah jalan, duit fok ni kita cabut with dia. Sebab tu abang ibu boleh pergi semua. Kita tak ada talah nak pergi mana, kita tak ada talah. Sebab duit tengah dah siap dah. Duit kita nak bawa minyak kereta dah siap dah. Duit anak nak pergi jalan, kita cabut suku mama ya. Ni duit untuk anak. Nak beli kot sewing, nak beli kot kedah, hak ni untuk dia. Hidup dia kena ada rabuk. Dia kena ada cara-cara. Dia kena ada penyusun ni, ada cara pelaturan. Baru kita tak jadi peling. Duit jangan nak masuk campur kau. Duit tengah, hidup tengah. Duit hak kita. Duit hak anak. Jangan nak masuk campur. Ni duit tengah pun masuk dengan kita. Duit tengah pun campur dengan kita. Hak kita masuk campur dengan tengah. Hak ni orang duk balik. Hak ni orang panggil jadi tak berkat. Lagi pula duit tu apabila dia tak berkat, dia campur aduk. Situ dia mecah. Jadi selerak. Pergi tahun mana? Dia tak mari. Sebab tu apabila duk kerja 10 tahun dah, duit tu nak tak biasa habis. Duit ponok tak biasa habis masa sekitar 10 tahun, 11 tahun duit ponok duk masuk sama cara dia. Apa nak masuk sama ni? Duit kedah. So, lepas tu dia basuh masuk ponok setengah. Boleh 10,000, ponok 5 kita 5. We ada rabuk. Cara nego we ada rabuk buat ni. Nah, sebab tu tak ada susah pun tidur nak tidur tak ada apa. Pahalasa klinik kita buka khah dah. Tak ada sambut pun deh. Dia buat rabuk lah ni. Dia rabuk pot tak tahu dia. Wa ma lahu dan sabit barang sabit baginya bagi al-mukmin. Gapo dia? Indallah di sisi Allah Taala minal karamati al-azimati fil uqbah. Daripada segala kemuliaan yang besar fil uqbah ay fil akhirah, pada akhirat esok tu bagi orang mukmin, yakni kemuliaan yang besar bagi Allah. Patut kau kita nak deki dia, layak kau kita nak deki dia. Bagi hak di dunia Allah Taala akadkan darjat dia setinggi-tinggi darjat. Karena Tuhan kata dah yarfa'il ladzina amanu minkum, dan akhirat esok Tuhan akan beri kemuliaan kepada orang mukmin. Mana? Pakai baju 70 lapis daripada setera. Patut orang mukmin pula di akhirat Tuhan beri mahkota buah kepala. Jadi raja di dalam surga. Patut kita nak deki ke dia? Tak patut, tak layak kita nak deki. Kalau kita ingat sini, orang mukmin tak patut kita nak kedeki, tak patut kita nak niat khianat, tak patut kita nak niat nak hilangkan harta yang ada padanya daripada rumah besar, kereta mewah, tak patut weh. Buat cabut tu hati kita. Tak usah dekilah demo dah.
Sebab tu kita tengok kawan-kawan guru kita jaya alhamdulillah, mun jaya alhamdulillah. Supaya FC kita mari ni tengok dah hak jaya lagi. Alhamdulillah. Kita tengok problem mak tu tengok phone ni jaya lah kau. Ada wak mayah hajat semua ni phone ni. Kita ada deki alhamdulillah muncul. Mun jaya alhamdulillah. Pas demo murah rezeki kita nak minta tolong pun mudah. Pasal apa kita deki demo? Demo mudah. Apa memang Allah mak ikan ni dah. Baca banyak dah setengah tak lagi. Apa nak jabat mangon ni kau ni weh. Ya dia demo seni kita minta apa tak payah ni demo seni kita akan kutip duk deki. Pasal apa? Tak ada asal apa ni. Kita ni hati molek. Dah, demo seni, ya Allah, minta lawi kau seni lagi, kau najah lagi, ya boleh buat bajik ke lagi. Alhamdulillah. Dah. Ni, jangan duk deki insya-Allah. Hati we sifat deki. Jangan duk ada sat deki we. Banyak ni fok ngaji-ngaji duk deki kok Allah nyanyolah kita nyanyo tak jaya. Wa ma laka fihi minal fawaidil jalilati fid dunya. Dan sabik bagi engkau padanya pada barang ai fil mukmin ya ta wa malaka dan sebut barang yang sabik bagi engkau padanya ai fil mukmin minal fawaidi al jalilati fid dunya daripada segala kegunaan al jalilati yang cerah dan jilah ia segala kegunaan fid dunya sabik barang yang sabik bagi engkau pada barang daripada segala faedah yang nyata yang terang yang jilah di dalam dunia ini. Gapo dia? Barang sabik pada engkau pada orang mukmin daripada segala faedah kegunaan yang nyata minat ta'awuni dari dapat tolong menolong. Ya dapat tolong kita dapat tolong dia. Wa tadhahuri dan zahir menzahir melahir kasih kita melahirkan kasih dia ya mahabbah kita mahabbah dia wal jamaati dan kita pakak boleh berimpung pakak boleh berkumpul di antara kita dengan dia buat majlis tu pakak boleh berimpung kita dengan dia wal jumaati dan pula boleh kita pakak Jumaat sekali gitulah kamar kata wallahu a'lam tu faedahnya. Pas kita bakal deki orang mati belaka sebab kita, pas kita nak Jumaat ke mana, nak Jumaat ke mana, Jumaat ke mana, pas nak tolong ke mana, dia tak tolong dah sebab kita duk deki dia. Rugi pun ni duk deki kat orang. Masya-Allah dah, kadang-kadang deki tak ada gamuk-gamuk ada kadang dah. Masya-Allah sungguh. Tengok kedai maju pun tak leh, tengok kedai mapo pun tak leh, tak tahu dia nak buat ke mana. Jual Nabi Sel tak boleh deki demo kat dia lah. Kawan ni boh boleh makan juk sarap anak dengan Nabi Sel jual air batu. Deki juga kat orang weh. Allah kalau rumah besar-besar dia sedagar ni demo jual Nabi Sel tepi jalan kat sting dah. Ada babon minta tolong kita. Kan tak? Jual air batu ya. Boleh pokok anak ngaji pun dia jual ni. Dia jual nega ni. Jual Nabi Sel, jual air batu. Tak tahu duk tabur gapo tapi kedakak kat tahu lah kata. Jual Nabi Sel batu deki juga Allah sebab tak ada benda nak deki dah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah Allah Taala kata lagi malah kita surah banyak dah. Wa laqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim dan Tuhan kata lagi la tamuddanna dan sesungguh jangan engkau melanyuk dan memanjangkan Muhammad. Sesungguh jangan engkau melanyuk dan engkau saat itu jangan mentelajuk dan melanyukkan memanjangkan ainaika maf'ul tu bagi tamuddanna akan dua mata engkau jangan tengok jadi jauh dah tu orang panggil melanyuk tengok mana tengok sulu jauh perhati dia jangan kalau tengok pun tengok kaligus itu dia tengok paling lah kalau kita tengok tino yang Allahumma inni auzubika minal khawat tengok Allahumma inni tengok pula tu orang panggil tengok orang panggil melanyuk. Kau tengok apa? Allahumma inni auzubika minal fitani wal sedap dah tengok apa? Paling kau lain dah. Jangan duk panye pada tengok tu. Jangan duk kena pada tengok jangan. Hak tu fitnah sungguh. Kalau tengok bah kali go. Jangan Allahumma inni paling kau lah. Katra kali lagi. Hak tu orang panggil mencela tu orang panggil lagu tu fitnah sungguh. Dah tak leh. Ni. Tu orang panggil tengok cerlang dah. Tengok tu. Tuhan lari ke Nabi. Jangan duk tengok melanyuk gitu. Jangan duk kena gitu. Jangan duk pengerti tu. Jangan duk memanjang akan ainaika. Akan dua mata dan dua pandang engkau. Ila ma matta'na bihi. Kepada barang yang memberi kesedapan kami. Dengan dia dengan barang. Azwajan. Akan beberapa gugung.
Yani asnafan beberapa bagai-bagai. Minhum daripada mereka itu daripada al-kuffar. Jadi orang kafir perang dengan orang Islam. Maka perang dengan Islam, maka apabila perang orang kafir itu halah, tinggalkan harta ghanimah, tinggalkan beras, tinggalkan kakah mah, tinggalkan perak, tinggalkan duit, maka mu duk colong tengok pada duit tu Muhammad. Tuan kata, mung jangan duk tengok akan dua pandai engkau kepada barang yang kami beri kesedapan dengan barang. Gapo dia? Asnafan beberapa bagai-bagai daripada orang kufar. Ya banyak kan dalam perai belah tahun ni mah Allah sedaknya perai jadi nak perai pula weh. Jangan. Dah. Wala tahzan alaihim, dan jangan engkau berduka cita apabila engkau dapat harta ghanimah. Jangan duk celang sangat pada harta ghanimah tu Muhammad. Amu boleh pacung tekak, jangan duk celang sangat. Dapat harta ghanimah, dapat perak, dapat mah, dapat duit, jangan muduk celang sangat. Jangan muduk pandai jadi panjang sangat. Wala tahzan alaihim, dan pula jangan berduka cita dan rusing engkau Muhammad alaihim, ke atas mereka itu, atas gawa alal kufar, di atas puak-puak kafir itu. Jangan duk berduka cita. Bila tak jangan duk berduka cita? Jangan muduk berduka cita. Illam yu'minu, jika tidak beriman mereka itu al-kufar, orang kafir tak masuk berimeh. Supaya Abu Jahal dia tak ada berimeh. Mun tak usah duk duka cita lah mamak, mun tak usah duk serabut, tak usah duk rusing lah. Fok-fok kafir tak berimeh. Tengok Abu Jahal tak ada berimeh, mati di peperangan Badar. Abu Lahab tak ada berimeh, pak darah Nabi tak ada berimeh, maka mu tak usah duka cita. Abu Talib, hak mu kasih saya sekali, hak saya sekali kepadamu, mumpun saya sekali, dia tak ada berimeh kepada engkau, tak ada berimeh, tak ada mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mu tak usah duk rusing. Mu tak usah duk bimbang lah benda tu. Cuma mu kerjalah dakwah mu ya Muhammad. Mu seru sudah. Ajak mereka kepada Allah. Ajak mereka kepada at-tauhid. Ajak mereka ilallah. Mu yada'u ilallah. Yada'u ila dari salam. Mu seru mereka pada Allah. Seru mereka pada negeri yang selamat. Seru mereka kepada kalimatil la ilaha illallah. Mu tak usah duk bimbang. Mereka berimeh tak berimeh. Mu tak usah duk bimbang. Tak usah duk pusing. Lepas tu Tuhan kata lagi. Wakhfit, dan hendak merendahlah engkau ya Muhammad. Ikhfit tu fi amanah daripada khafada yakhfadu. Ikhfit khafada yakhfidu. Fi amanah bunyi wakhfit, dan hendak merendahlah engkau ya Muhammad. Janahaka, akan lambung engkau itu. Sayap asalnya janahah ni mana sayap? Di sini orang panggil apa ni? Sini orang panggil isti'arah. Dia panggil isti'arah. Kenapa? Allah Ta'ala penyiarkan lafaz janaha, maka pakai di atas lambung bagi Nabi. Asal sinfona ihdinas siratal mustaqim, asal ihdina ad-dinal haq, tunjuk engkau ya Allah kan kami ad-dinal haq, maka disaling buai lafaz ad-dinal haq buai tu baik, maka disaling gi penyiar lafaz as-siratal mustaqim pakai di atas ad-dinal haq. Supaya sini waqfit janahaka, asalnya waqfit apa dia? Yakni kita kata rukbataika, akan dua lambung engkau itu. Ada asalnya waqfit, apa dia? Apa waqfit? Ada apa jana kita kata gambar apa? Jambika. Waqfit jambaka asal itu, tapi Allah Taala hazah ke lafaz jambaka, ambil lafaz janahaka, orang panggil isti'arah. Penyiar lagu ni. Waqfit, dan hendak rendah engkau ya Muhammad, janahaka, akan sayap engkau. Apa murad sayap engkau? Yakni lambung engkau itu. Rendah diri. Ini isyarat apa? Tulis di luar. Ini kinayah Allah suruh Nabi itu merendahkan diri dan tawaduk. Jangan duk besar diri. Wah itu. Tulis luar. Ini isyarat dan kinayah Allah kepada Nabi SAW. Suruh merendahkan diri. Suruhkan tawaduk, jangan besar diri. Rendah akan lambung engkau dan pula sayap engkau. Lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Deh. Dia cakap tu alan jani buka. Apa alan tu? Apa yang nak tu? Alan jani buka apa nak? Dah jani muka tu nak daripada janah haka. Alan tu duduk alang, dia mau ada alang tak deh? Apa tu tawaduk?
Gini. Tawadhu' lahum. Mana tawadhu' lahum warhamhum katta'ir allazi yakhfadu janahahu ala afrakhihi wa rahmatan biha wa syafaqatan 'alayha wa qad fa'ala sallallahu alaihi wasallam ma umira bi qala al-Busiri fi hadzal gapo dia hadzal makna ahalla ummatahu fi hirzi millati kallayfi halla ma'al asyali fi ajmi. Ya tengok. Pera tu mana alan bukan alan. Alin hendak melembut engkau dan merendah engkau jani baka akan lambung engkau. Tu mana tak alin hendak melembut engkau daripada alin. Allana yu'allinu allin. Alin taklin. Alin hendak melembutlah engkau dan berhaluh engkau ya Muhammad jani baka akan lambung engkau itu lil mukminin bagi orang-orang beriman. Tengok molek. Wakul dan katalah oleh engkau ya Muhammad ini sesungguh bahawasa aku Nabi Muhammad ni anan nadhiru ialah aku ni Nabi Muhammad ni an-nadhir ialah orang yang menakuti. Aku ni seorang yang menakuti min azabillah daripada azab Allah. Aku ni orang menakut kalau mung deraka ke Tuhan, kalau mung tak semaya nanti Allah Taala buh dalam neraka sakar. Kalau mung semaya tak khusyuk Allah Taala akan buh neraka wik. Akulah orang yang royak untuk menakuti kepada muhi orang-orang beriman. Kalau mung tak percaya nanti mu akan berjumpa lah. Kalau orang tak semaya Allah Taala buh dalam neraka sakar kali dengan fok-fok kafir. Lepas tu kalau fok semaya, dia tak khusyuk semaya, ingat kod day, ingat kod gerak, ingat kod kedai, ingat kata. Orang ni tu heboh dalam dengan kau weh. Paku siapa ia orang goyak benda ni? Menakuti kepada umat, menakuti kepada manusia, menakuti kepada orang beriman, ialah aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada azab Allah mana? Azab ayyunzila bahawasa menurunglah ia Allah akan azab tu lah bikum dengan kamu. Aku ni satu orang yang menakutkan kamu daripada azab Allah. Azab yang sangat pedih. Panahlah azab kubur. Panahlah azab api neraka. Nyala lulu api putih nak makan hati manusia yang deraka tu. Nazir mana? Al-mubinu. Yang menyata ia. Yang menerang ia al-mubin. Aku ni satu orang yang duk menakuti akan kamu hei manusia daripada azab Allah yang menurung Allah kepada kamu. Kemudian akulah yang menerangnya, aku yang menyata. Apa makna al-mubin? Al-bayyinu al-inzar. Itu makna al-mubin makna al-bayyin, yang menyatalah aku ini al-inzara akan menakuti itu. Akulah orang menerang, kata ninglah orang yang tinggal semaya, ia akan masuk dalam neraka sakar. Fok tak kelubung, dalam Isra' Mi'raj duk gatungkan rambut duk tengah langit. Nabi nak jalan dengan Jibril. Nabi tengok satu perempuan duk gantung gambut saat ni tu duk di langit. Lidah duk jelai tu baik. Nabi tanya, ya Jibril, ni siapa dia? Kesilapan ni siapa dia? Kamar dia Jibril kata, itulah daripada umat Tuhan hamba yang duk tas dunia tak ada kelubung rambut, lepas rambut gedeng. Maka akhirat esok Tuhan ambil rambut duk gantung di langit, lidah duk jelai tu baik, kerak lidah dia. Ni Hazarah ni, akulah yang menakutinya. Nabi kata, aku menyatakan inzar itu. Sebab tu kita ingat dah. Kita belum nak pergi sana laka lagi ni. Buat wimolek dah. Buat wimolek. Learning buat wimolek. Tak ada dah yang nak menakuti kita. Nabi tak ada, Rasul tak ada. Ulama' yang ngajar ni duk royak kita. Lepas tu kalau kita silap jalan, kita silap selama-lama. Bukan sekadar atas dunia. Selama-lama dalam perjalanan kita, dunia ni sesat. Akhirat kita sangat-sangat sesat. Kalau dunia ni kita buta dalam agama, akhirat esok kita sangat-sangat buta dalam agama. Kalau kabut nah. Dunia ni gelap dah, kita tak kena dah semaya, tidak atik puasa, tidak gatik buat maksiat, gatik berzina, gatik. Nanti mengkelak kabut sini. Akhirat esok mun lebih kelak kabut daripada dunia lagi. Ingat molek kita suluh hijau. Kata aku ni mati, aku nak jumpa gapo. Pas mati ni aku duduk dalam kubur. Jumpa dengan pia gatik. Gapo gatik situ. Lepas pada kubur bakit. Lepas bakit tu pakat beras supaya dengan belalai.
supaya ngajaradun, supaya belajar ruh cari badai masing-masing. Lepas pada tu orang ada wak baik wak sejid nak sejid gi pada masya. Orang ada wak gerbai nak kuda ataupun nak lembu gi pada masya. Bagi puak tak ada gerbai, tak ada wak sejid, tak ada wak maskalah, jalan kaki. Kadang-kadang jalan kaki tak apa lagi. Heret punggung gerah. Kadang-kadang seorang tu nerak gi weh. Ngakak. Ini mengikut amalan-amalan mereka di atas dunia. Ingat molek. Kita kena pergi sana laka ni, kena fikir jauh-jauh. Nah, Nabi kata anan nazirul mubin kama anzalna, semacam mana menurung oleh kami, yakni Allah, al-azab akan azab. Azab mana? Allah Ta'ala buat turunkan azab alal muqtasimina, di atas orang-orang yang duk membagikan mereka itu. Siapa dia duk membagi? Al-Yahudi wan Nasara, duk membagikan oleh Nasara dan pula Yahudi. Kami turunkan azab di atas Yahudi dan turun azab di atas Nasara. Kerana fuak ni daripada fuak duk membagikan Quran, berimeh setengah, tak berimeh setengah. Bahkan Quran yang Allah Ta'ala turun di atas Nabi SAW suruh berimej semua daripada 30 juzuk, 9,960 ayat. Nah, Tuhan suruh berimej. Tapi fuak-fuak ni ia bagi. Hak ni ayat kita boleh berimej dah. Hak ni ayat kita tak boleh berimej. Ayat berimej setengah tak beri. Tu orang panggil kama anzalna 'alal muqtasimina, seperti mana kami buat turunkan azab di atas orang yang membagi mereka itu akan Quran, setengah berimej, setengah tak berimej. Mana tengok? Alladzina ja'alul Qur'ana idina. Ni tengok. Siapa dia ni? Orang yang membagikan Quran ni. Alladzina, ialah orang-orang. Ja'alu, yang menjadi mereka itu allazina. Al-Qur'ana, akan Quran. Ay kutubahum al-munazzalata alaihim. Dia jadikan Quran ni. Ialah kitab mereka itu yang diturunkan. Kutubahum al-munazzalata alaihim, yang diturun ke atas mereka itu. Idin. Apa makna idin? Maf'ul yang kedua bagi ja'alu. Maf'ul pertama al-Qur'ana. Idin maf'ul yang kedua. Ni kita ngaji dah fi'il muta'addi. Ada muta'addi 1 maf'ul. Ada muta'addi 2 maf'ul. Ada muta'addi 3 maf'ul. Maka ja'ala sedara bagi zanna. Muta'addi 2 maf'ul. Mana maf'ul pertama? Al-Qur'ana. Mana maf'ul 2? Idina. Gawa dah? Ajza'an, beberapa juzuk-juzuk. Quran ni boleh kita berimeh, Quran ni kita tak boleh berimeh. Kata fuk Yahudi dan Nasara. Apa makna ajza'an? Haitsu, sekira-kira, amanu, berimeh mereka itu al-muqtasimun, yakni al-Yahud wan Nasara. Amanu, berimeh mereka itu allazina ja'alul Qur'ana idin ni. Bi ba'din, dia berimeh separuh Quran. Wa kafaru, dan kufur mereka itu bi ba'din, ai bi ba'din minal Qur'an. Wa qil, dan dikatakan al muradu bihim alladzina qatasamu turuqa makkah yasudduna an-nasa 'anil islam, wa qad kata ba'duhum fil Qur'an sihrun wa ba'dun kahanatun wa ba'dun syi'run. Tengok. Ning masalahnya daripada orang-orang Yahudi yang dikata Allah Ta'ala sebut dengan lalai Quran al-muqtasimi. Hak kita dah baca hari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ni buat ni. Kita minta ke ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, minta mu tunjuk jalan betul. Ai ad-dinal haq, yakni agama yang kau betul. Kamu dia Tuhan tafsirkan Quran dengan Quran. Mu tunjukkan jalan betul. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ni orang panggil tafsirkan Quran, Quran dengan Quran. Ya, ada Quran ditafsir dengan hadis, ada Quran ditafsirkan ayat dengan ayat. Maka ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, orang panggil ditafsirkan. Ditafsirkan ayat ihdinas sirat dengan ayat siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau kita ngaji dalam tafsirul Quran, ulumul tafsir, orang panggil ditafsirkan Quran dengan Quran, ayat dengan ayat. Kadang-kadang ditafsirkan Quran dengan al-hadisus syarif. Kita tengok sana. Kemudian masalahnya Tuhan kata la tamuddanna ainaika. Tuhan kata mu jangan duk melanjut sangatlah, jangan duk cerlaung sangat matamu tu kepada barang yang kami bi sedap dengan dia. Akan bi berapa asnah tengok sedap daripada harta-harta orang ni mak. Jangan. Nama mu tu terlalai ya Muhammad deh. Tuhan lagi takut mu terlalai. Jadi syarah ayat qauluhu ta'ala dan ainaika.
Jangan engkau melanyuti dan memanjangkan akan mata kamu saat ni. Jangan engkau dan kamu duk memanjangkan mata kamu. Apa makna dua mata, dua pandai kamu? La tangzur bi ainaika wa tatamannu nama mata'na bihi asnafan minal kufar. Jangan engkau duk menilik dengan dua mata engkau, dua pandai engkau ni. Mata engkau ni, dua pandai engkau ni. Muhammad, jangan engkau duk pandai dengan dua pandai engkau, dua mata engkau. Wa tatamannu, dan bercita-cita engkau dan berharap-harap engkau. Ma mata'na bihi, barang yang memberi kesedapan oleh kami dengan barang. Asnafan minal kufar, akan beberapa bagai dari berapa macam daripada orang-orang kafir. Gapo dia? Ma mata'na bihi asnafan, beberapa bagai daripada kafir. Mimmita'id dunya, daripada mata-mata benda dunia. Jadi apabila engkau serai kafir, kan perai kafir, payah nampak gitu, perai kafir, orang kafir itu kalah, kamu boleh bersedak-sedak dengan dia, kamu boleh rapahkan harta dia, kamu boleh ambil kuda dia, boleh ambil emas dia, perak dia, maka mencerlau mata tengok pada getah ghanimah, maka kata jangan. Ku takut mutu lalai daripada Allah, mengingin kepada dunia, melupakan Allah. Jangan Muhammad. Ni Allah Ta'ala itlaq, Allah Ta'ala istiqmal guna di atas Nabi. Jangan pandaikan masalah benda-benda harta dunia pada kesedapan dunia. Kamu ada tengok dengan celang, tengok dengan perhati, tengok dengan halusit. Jangan. Sebab tu kita tengok lepas-lepas itu. Ni nak Tuhan lari ke Nabi. Nabi tak jadi lagu tu. Tapi orang panggil Allah Ta'ala khitab ke Nabi. Tapi kanak ke umat dah. Sebab tu kalau kita tengok mata benda dunia, kesedapan dunia, kita tengok, jangan duduk celang sangat. Namanya masuk ke hati. Dia masuk dalam hati, duduk teringat benda tu, duduk nampak benda tu. Semaya pun nampak benda tu. Misalnya kita pergi kedai mah. Ataupun kita tengok kedai, mah. Tengok mah satu tu kita kena. Ataupun kita pergi kedai je gomah je radu ataupun rolik. Tengok je tu, tengok celang. Kena weh. Tapi duit kadok nak beli weh. Bawa masuk dalam sembahyang Pak Allahu Akbar. Duk nampak jihad dia. Sebab tu Tuhan tak wi tengok kepada mata-mata benda dunia. Barang yang kami wi kesedapan dengan dia akan beberapa bagai daripada kafir, daripada mata benda yang kamu dapat harta ghanimah mereka, emas mereka, perak mereka, duit dan kuda mereka. Takut mung tak ni tu jadi bersedak-sedak melupa ke Allah. Jangan. Takut dia ingat benda tu. Dah. Wala tahzan ala kufrihim. Jangan dia usinglah di atas mereka tu kufur semana. Mislu akufri Abi Talibin huwa amru Rasulillah. Seumpama kita kata Abi Talib tu kufur. Abi Talib Nabi tu mengucap ya ammi, ya pak saudara, ya bapa saudara ku mengucaplah asyhadu alla qulu asyhadu alla ilaha illallah. Qul kata olehmu ya ammi asyhadu alla. Abai paling kena pun kata tak ambah. Kenapa Abu Talib tak say mengucap pak darah Nabi? Dah tak say mengucap Nabi taqul ya ammi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aba anggang ia tak mau Abu Talib. Nabi pun menangis teriak. Mati Abu Talib dalam keadaan tak berimeh pada Allah. Wa Abi Jahlin pun tak berimeh juga. Wa tawadhu lil mu'minin billahi wa rasulih, dan tawadhu Nabi dengan orang-orang mukmin. Tengok. Dan dengan Allah dan Rasul, waqfid janahaka lil mu'min wasta'ara penyai Allah lafzal janah li janibika. Tu hagi penyai lapan ni. Tengok molek ni, sebab tu kena ngaji balaghah tu. Demo kata balaghah tak ada dalam Quran, mu tak reti. Mu kata dalam Quran tak ada balaghah, mu tak reti. Dalam Quran tak ada majak, mu tak reti. Mu tak reti majak, mu tak reti balaghah. Bahkan banyak sangat lafaz-lafaz tu kecek dengan isti'arah. Banyak Allah Taala kecek dengan majak dengan lafaz penyai. Dah tengok. Tuhan kecek janah haka, hendak merendah engkau akan sayang engkau. Nabi dah sayang kah? Apa fikir? Nabi dah sayang duk terbang Mekah Madinah, terbang engkau, Nabi akan sayang. Ini isyarat Nabi saat ni tu. Allah Ta'ala suruh Nabi merendahkan dia supaya burung. Depa bila dia nak genah, dia lepas sarat dia. Tengok burung, depa bila nak merendah dia nak dah. Bila dia kibah dia tinggi. Kibah tinggi. Tapi apabila ia nak genah, dia lepas saya kau jaga. Manusia kita pun mengwak turun gatik lah masalah lambung tu. Hak dok jalan nampak kedai tu. Mung turun je ni tak mau buka demo langsung, tak mau sepik langsung, dah berjalan kat orang kat aduh ni. Nampak supaya orang bemak tak bemak Jalan pak mai tepuh mung biar jalan lagi. Nyak berkaki. Mung tak kenal. Wah hidup mana mung? Tak ke kugah dengan 357 ya. Ni nyelah dah ni.
Ni orang panggil tak ada jannah hakal dia tak rendah tu. Tuhan suruh Nabi merendah diri supaya apa? Merendah diri bagi orang mukmin. Lepas tu pemimpin sifat jalan buka dada kecek besar lah deh. Lepas tu nak hajar orang ke mana? Tak boleh orang jinjak bu kaki, tak boleh tepuk bah tengok pang mata corang ni. Puas hidup dunia lah. Kalau masa puas aku nak hantar pergi kubur. Aduh. Debel dia. Ni Allah Ta'ala hajar Nabi. Nabi Tuhan penyel apa? Al-Jannah li janibika. Wa aslu tarkib qabla al-majad. Asal tarkib belum pada majad ni. Waqfit janibaka. Hendak merendah engkau ya Muhammad akan lambung engkau. Tapi Tuhan hazah lafaz janibaka. Tuhan ambil lafaz janahaka. Ini kau ada majad. Ini ada perbandingan. Tuhan tak ada itlak kata janibaka betul-betul. Ini orang panggil ada makna balarah. Makna sangat dalam. Makna orang panggil ada isti'arah bagi orang mikir Allah kerana Tuhan itlak guni we, kerana Tuhan istimal lafaz janahaka tak guna janibaka. Ini ada makna balarah. Bagi orang mikir yang apa tak? Oh, Tuhan guna lafaz janahaka. Tengok burung tikar dia tubai nak tinggi pah. Dia nak turun, ya frah, ya tak saya. Tengok sih posiwa. Manusia kita pun macam tu nak merendah diri, ya kena buat turun di dalam lambung dia tu. Dengan dia jalan ni kau jalan. Oh tu. Kenal aku? Tepuk dada aku. Kecek aja dak tepuk dada dak. Kenal tak aku ni? Ni, ku ni bemak kawasan ni. Bemak larah dua. Mun tak kenal tak aku bah ni lah. Ni pok ni kecek tepuk dada ni orang panggil Tuhan itlak ni. Suhuai benda ni. Suruh berendah. Asal tarkib waqfi janibaka. Fahuzifat kalimatu janib summa baddala. Kami Tuhan ganti. Tuhan tukar lafzal janah. Gantikan lafaz janah daripada janibaka. Wa hazihi isyaratun ila tawadhu'i Rasulillah lil mu'minin. Ning Allah Taala hajar pada Nabi, so Nabi tu rendahkan diri, jangan duk besar diri dengan orang-orang mukmin. Dah. Supaya juga Tuhan kata ihdinas siratal mustaqim, asal Tuhan nak ihdina ad-dinal haq. Patu buat lafaz ad-dinal haq mi as-siratal mustaqim pakai di atas ad-dinal haq. Dah. Kul inni anan nazirul mubin wa kul inni anal mungziru. Aku yang menakuti. Al-muwaddihu yang menyata, yang menerang. Lima yahtada ataupun lima yahtadi. Barang yang dapat pertunjukkan dengan dia dengan barang ini oleh manusia. Jadi aku orang yang menakuti tentang azab Allah Ta'ala. Orang mati apabila tak beriman Allah, dia kena azab begini-gini. Maka dengan aku inilah orang yang menerai. Bagi barang yang dapat pertunjuki manusia kepada beriman. Dulu tak beriman, lepas dah dia beriman. Beriman dengan Allah Rabbil Alamin. Wa mungzirukum an yusibakum. Bahasa mengenal kamu, aku leka azab Allah. Kalau mu tak reti lagi, mu tak pakai lagi, mu akan menepuh dengan azab. Seperti Allah Ta'ala menurun azab di atas orang-orang yang membagikan Quran. Berimeh setengah, tak berimeh setengah. Fa amanu bi ba'din, lagi pula wa kafaru bi ba'din. Sekat tulu kamar kata wallahu alam. Banyak tulu alam ni. Dah.